Suami saya mematahkan kedua-dua belah kaki saya. Kemudian, seperti seekor binatang, dia mengheret tubuh saya di atas lantai jubin yang sejuk dan mencampakkan saya ke kawasan pembuangan sampah di belakang blok kondominium kami, di tengah-tengah hujan lebat yang mencengkam sehingga ke tulang. Dengan suara yang tidak berperi kemanusiaan, dia menyebut setiap perkataan dengan jelas. "Perempuan tak guna. Mereputlah kau di sini sampai mati beku. Kalau ada orang jumpa mayat kau pagi esok pun, mereka akan sangka kau cuma penagih dadah yang terlebih dos." Ketika itu, pintu besi yang berat itu dihempas kuat, dan saya ditinggalkan sendirian dalam kegelapan pekat, kesakitan fisikal yang melampau, dan keputusasaan yang tidak terhingga. Saya pikir hidup saya benar-benar sudah berakhir. Tetapi saya silap, takdir sedang bersiap sedia untuk melahirkan saya semula dari dasar neraka yang paling dalam. Para penonton sekalian, selamat datang ke saluran Senja Tenang. Para penonton yang dikasihi, mungkin tiada wanita yang bakal berkahwin dapat membayangkan bahwa lelaki yang pernah dicintainya sepenuh jiwa, pasangan yang telah berjanji untuk hidup bersama selamanya, akan sanggup melakukan perbuatan sekejam ini. Kisah saya bukan sekadar tentang kepedihan akibat pengkhianatan. Ia adalah tentang perjalanan getir seorang wanita untuk bangkit dari abu kegagalan demi menuntut semula kehidupan, maruah, dan keadilan. Semuanya bermula pada suatu petang yang hujan lebat. Hari di mana saya secara tidak sengaja membongkar rahasia dahsyat yang telah disimpan oleh suami saya selama lebih setahun. Perkawinan kami sudah menjangkau usia 5 tahun. Satu tempoh yang boleh dianggap lama atau singkat, tetapi bagi saya, ia cukup untuk membuatkan saya percaya bahwa saya telah menemui pelabuhan yang selamat untuk seumur hidup. Sejak kecil, saya telah kehilangan ibu bapa dan dibesarkan oleh seorang ibu saudara jauh di sebuah kampung. Walaupun hidup dalam kemiskinan, saya sentiasa belajar bersungguh-sungguh sehingga berjaya menamatkan pengajian di university, lalu berhijrah ke Kuala Lumpur untuk membina hidup sendiri. Apabila saya bertemu dengan Farid, seorang usahawan muda yang kacak dan budiman, saya merasakan diri saya wanita paling bertuah di dunia. Dia memikat saya dengan bersungguh-sungguh, berjanji akan membina sebuah keluarga yang bahagia dan menebus segala kesedihan yang pernah saya lalui. Saya bersandar pada keikhlasannya dan mempercayai serta mencintainya dengan sepenuh hati. Selepas berkahwin, saya berhenti kerja untuk menumpukan perhatian sepenuhnya pada rumah tangga. Farid berkata dia lebih dari mampu untuk menyara kami, dan meminta saya untuk menjadi tulang belakang yang kukuh untuknya. Tanpa teragak-agak, saya menyerahkan uang hasil jualan sebidang tanah kecil di kampung, satu-satunya harta peninggalan ibu bapak saya yang bernilai Rp300.000, ditambah dengan uang simpanan saya sendiri, menjadikan jumlah keseluruhannya hampir Rp500.000 sebagai modal perniagaannya. Saya tidak pernah berkira karena saya percaya uang suami adalah uang saya, dan uang saya adalah uang suami. Apabila suami istri sudah sehati sejiwa, apalagi yang perlu dihitung. Beberapa tahun pertama perkawinan kami aman damai. Namun, segalanya mula berubah apabila saya disahkan sukar untuk mendapatkan anak. Ibu mentua saya, Makcik Salmah, yang pada mulanya kelihatan baik hati, mula mengubah sikapnya. Hampir setiap hari dia mula menyindir dan menyalahkan saya. "Perempuan mandul, tahu habiskan duit anak aku saja." Itulah ayat yang sering diucapkannya setiap kali waktu makan. Pada mulanya, Farid akan membela saya, tetapi mungkin kata-kata ibunya itu telah meresap seperti racun ke dalam hatinya. Dia mula pulang lewat, dan kekerapan kami makan malam bersama semakin berkurangan. Alasannya sibuk dengan kerja, tetapi gerak hati seorang istri memberitahu saya ada sesuatu yang tidak kena. Akhirnya, kebenaran yang tersembunyi terbongkar jua. Petang itu, Farid singgah sebentar di rumah lebih awal dari biasa dengan alasan tertinggal dokumen. Setelah dia tergesa-gesa keluar, saya mengemas bilik kerjanya dan secara tidak sengaja terlepas beg bimbitnya. Helaian dokumen bertaburan keluar, dan perkara pertama yang menarik perhatian saya ialah surat perjanjian jual beli sebuah kondominium mewah di Mont Kiara. Apa yang membuatkan saya kaku adalah nama pembeli yang tertera, seorang wanita asing bernama Diana, dan nama suami saya sebagai pemilik bersama. Tetapi fakta yang lebih mengerikan ialah jumlah bayaran pendahuluan pertama sebanyak Rp500.000, sama bediuk dengan jumlah uang yang telah saya berikan kepadanya. Seluruh badan saya terasa seram sejuk, darah dan peluh saya, segala-galanya yang ditinggalkan oleh ibu bapak saya, telah digunakannya untuk membeli rumah bagi perempuan lain. Bersama-sama surat perjanjian itu,
Terdapat juga laporan ujian kehamilan. Keputusannya positif, dan nama ibu yang tertera tidak lain dan tidak bukan ialah Diana. Dunia saya runtuh berkecai. Saya terduduk di lantai, tangan dan kaki saya menggeletar, seluruh tenaga seakan hilang dari tubuh saya. Malam itu, apabila Farid dan ibu mentua saya pulang, saya meletakkan semua dokumen itu di atas meja. Saya tidak menangis atau menjerit. Saya hanya mahu mendengar penjelasan. Tetapi apa yang saya hadapi adalah realiti yang lebih kejam daripada kebisuan. Farid hanya menjeling dokumen-dokumen itu, lalu tersenyum sinis tanpa sedikit pun rasa terkejut atau bersalah. Senyuman dingin yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. "Oh, jadi kau dah tahu, baguslah. Diana sedang mengandungkan anak aku. Zuriat yang kau tak akan mampu berikan pada aku sampai bila-bila, pewaris keturunan keluarga kami." Makcik Salmah yang duduk di sebelahnya menambah dengan angkuh. "Kalau dah faham keadaan, cepat tanda tangan surat cerai ni dan berambus. Senang sikit anak aku nak bawa istri baru dia masuk. Pergi dari sini sehelai sepinggang." Surat cerai itu menyatakan bahwa saya bersetuju untuk melepaskan segala tuntutannya, termasuk nafkah, tanpa sebarang pampasan. Setiap patah perkataan mereka bagaikan pisau yang merobek jantung saya. Saya tak akan tanda tangan. Rumah ni separuh daripadanya dibeli dengan duit saya. Dan budak tu, entah-entah bukan anak awak pun. Saya menjerit dalam keputusasaan. Kata-kata itu nampaknya telah membangkitkan kemarahan Farid. Matanya terbeliak, dia meluru ke arah saya dan menampar pipi saya sekuat hati. "Kau berani tuduh anak aku, perempuan gila?" Dia kemudiannya menumbuk dan menendang saya tanpa belas kasihan, melepaskan seluruh kekuatan seorang lelaki dewasa ke atas tubuh saya. Ibu mentua saya bukan sahaja tidak melarang, malah menghasut dari tepi. "Bagus, Farid, ajar sikit perempuan tak sedar diri ni." Saya hanya mampu meringkuk di lantai, menahan kesakitan yang terasa seperti tulang-tulang saya sedang remuk. Kemudian, saya terdengar bunyi kerak yang kering dan mengerikan dari kedua-dua belah kaki saya. Selepas itu, segalanya menjadi gelap. Apabila saya sadar, saya sudah terbaring di tempat pembuangan sampah. Hujan yang dingin dan kesakitan yang melampau sedang menghakis sisa-sisa nyawa saya. Tetapi keinginan untuk terus hidup tidak membenarkan saya berputus asa. Saya mesti hidup untuk menuntut keadilan. Tepat pada ketika itu, dalam kegelapan, sepasang lampu hadapan yang menyilaukan menyuluh tepat ke arah tubuh saya yang terkulai layu. Ia adalah sebuah konvoi kendaraan tentara. Jika Anda turut merasa marah dengan kekejaman suami dan ibu mentua dalam kisah ini, dan ingin tahu apa yang akan terjadi kepada wanita malang ini, adakah dia akan diselamatkan dan berjaya mengubah nasibnya? Jangan lupa untuk menekan butang suka, dan langgan saluran Senja Tenang kami. Anda pasti tidak mahu terlepas kisah-kisah menarik yang akan datang. Malam itu gelap gelita, dan udara sejuk seolah-olah menelan semua bunyi dan cahaya. Terbaring di celah-celah timbunan sampah yang busuk, saya hanya mampu menahan titisan hujan musim tengkujuh yang terasa seperti ribuan jarum ais menembusi pakaian nipis dan mencucuk kulit saya. Kesakitan pada kedua-dua kaki saya yang patah telah berubah dari tajam menjadi rasa kebas yang dingin, satu petanda maut yang merebak ke seluruh tubuh. Saya dapat merasakan masa saya semakin suntuk. Nafas saya menjadi lemah dan tidak teratur. Setiap sedutan terasa seperti merobek dada saya. Penglihatan saya kabur, dan cahaya dari blok kondominium di kejauhan kelihatan menari-nari seperti api lilin yang akan terpadam. Jadi, beginikah saya akan mati, dalam keadaan yang begitu hina dan menyedihkan, dibuang seperti barang lama oleh lelaki yang pernah saya cintai. Di ambang kematian, pikiran saya tidak dipenuhi dengan dendam atau kemarahan, tetapi dengan penyesalan yang tidak berkesudahan. Saya menyesali hidup saya yang singkat, impian-impian yang tidak sempat saya capai. Dan yang paling penting, saya merasa amat bersalah terhadap arwah ibu bapak saya. Saya telah gagal untuk menjalani kehidupan bahagia yang mereka harapkan untuk saya. Tangan kanan saya yang hampir hilang deria rasa, secara tidak sadar menggenggam erat objek sejuk dan keras di dalam poket saya. Ia adalah satu-satunya kenang-kenangan yang ditinggalkan oleh ayah saya. Sebuah kompas tentara lama. Permukaan tembaganya telah pudar di mama usia, tetapi cerminnya masih jernih luar biasa. Saya tidak pernah mengenali ibu bapak saya. Saya diberitahu bahwa saya ditemui di hadapan pintu sebuah rumah anak yatim, dan di sisi saya hanya ada kompas ini. Para biarawati di rumah anak yatim itu berkata ini mungkin satu-satunya penghubung saya dengan asal-usul dan ibu bapak saya.
lalu menyimpannya dengan cermat untuk saya. Semasa membesar, kompas itu menjadi satu-satunya sahabat saya, tempat saya meluahkan segala kesedihan. Setiap kali saya sedih, saya akan mengeluarkannya. Saya suka melihat jarumnya yang kecil tetapi teguh, yang sentiasa menunjuk ke satu arah, tidak kira betapa kuat ia digoncang. Ia seolah-olah mengajar saya tentang arah tuju dan ketabahan dalam hidup. Di belakang kompas itu, terukir sebuah lambang yang tidak saya fahami maknanya. Kelihatan seperti sebilah keris yang melingkari sebuah gunung. Ukirannya sangat halus dan penuh dengan aura kekuatan. Saya sering membayangkan ayah saya mungkin seorang askar, seorang pahlawan yang telah melalui banyak pertempuran hidup dan mati. Kompas ini pasti telah menemaninya mengharungi segala badai. Pikiran itu memberi saya kekuatan yang tidak kelihatan dan membantu saya mengharungi masa-masa sunyi dan sukar di rumah anak yatim. Apabila saya bertemu Farid, saya pikir riwayat malang saya telah berakhir. Dia datang seperti seorang putra raja, mencairkan hati saya yang sunyi dengan cahaya dan kehangatan. Dia berkata dia tidak peduli tentang masa lalu saya, dia hanya mencintai saya seadanya. Dia memberi saya sebuah keluarga, satu perasaan memiliki. Saya sangat berterima kasih kepadanya, dan memujanya seperti seorang penyelamat. Malangnya, saya tidak tahu bahwa penyelamat itu sebenarnya adalah iblis yang akan menolak saya ke neraka yang lebih dalam. Saya masih ingat betapa mesra dan prihatinnya dia pada awal perkawinan kami. Dia akan memasak makanan yang lazat, membawa saya membeli belah, dan membisikkan kata-kata cinta yang manis. Ibu mentua saya juga sangat baik pada masa itu. Dia memegang tangan saya dan berkata, "Mulai sekarang, inilah rumah kamu, Makcik akan jaga kamu macam anak sendiri." Saya percaya kata-katanya dan merasa sangat bahagia. Saya berazam untuk membalas jasa mereka dengan menjadi menantu yang baik dan istri yang taat. Namun, apabila masa berlalu dan saya tidak dapat mengandung, segalanya mula berubah. Senyuman di wajah ibu mentua saya hilang, digantikan dengan cemuhan dan sindiran. Anak pungut tak ada tuah, sebab itulah mandul. Dia sengaja bercakap kuat apabila saya berada berdekatan. Pada mulanya, Farid akan mempertahankan saya, meminta ibunya untuk tidak berkata begitu. Tetapi kata-kata berbisa itu akhirnya telah meracuni cinta suami saya juga. Dia mula marah-marah tanpa sebab. Dia mengkritik masakan saya, merungut tentang cara saya menguruskan rumah. Dia tidak lagi memeluk saya selepas pulang dari kerja. Tempatnya digantikan dengan sikap dingin dan jarak. Kemudian, dia mula curang. Saya tahu, tetapi saya tidak berani bersuara. Saya takut kehilangan keluarga yang saya bina dengan susah payah ini. Saya menipu diri sendiri dengan mengatakan ia hanya sementara, dia pasti akan kembali. Tetapi kesabaran saya hanya membuatkan dia dan ibu mentua saya semakin bongkak. Mereka melayan saya seperti orang gaji yang tidak dibayar dan mesin ATM. Dan kini, apabila saya sudah tidak berguna lagi, mereka membuang saya tanpa belas kasihan. Kelopak mata saya terasa berat seperti tan, semakin sukar untuk bernafas. Saya pikir inilah pengakhirannya. Saya membawa kompas itu ke bibir saya dan memberikannya ciuman terakhir. "Ayah, maafkan Aina. Aina gagal untuk hidup kuat seperti yang ayah harapkan. Tak lama lagi, Aina akan berjumpa ayah dan ibu. Tapi, Aina tak rela. Kalau Aina mati, siapa yang akan membongkar topeng mereka dan menuntut keadilan untuk Aina?" Pikiran itu membakar seperti percikan api terakhir dalam kesadaran saya yang semakin pudar. Dengan sisa tenaga yang ada, saya coba membuka mata dan memandang ke arah jalan besar. Seseorang mesti menemui saya. Ketika itulah, dari kejauhan, sepasang lampu hadapan yang menyilaukan semakin mendekat. Bukan sebuah kereta, ia adalah sebuah konvoi kendaraan tentara. Lori-lori tentara berwarna hijau zaitun yang kelihatan besar dan gagah bergerak perlahan. Saya pikir ia hanyalah khayalan sebelum mati, tetapi konvoi itu benar-benar wujud. Kendaraan-kendaraan itu berhenti tidak jauh dari tempat saya terbaring. Seorang askar keluar dari kendaraan utama, dan pintu kendaraan kedua terbuka. Seorang lelaki pertengahan umur yang berwibawa, memakai seragam jenderal, melangkah keluar. Walaupun gelap dan jauh, saya dapat merasakan aura kepimpinan yang luar biasa daripadanya. Dia sedang memberi arahan kepada askarnya. Kemudian, pandangannya secara kebetulan beralih ke arah tempat pembuangan sampah tempat saya terbaring. Mungkin dia telah melihat saya. Saya coba bergerak, coba mengangkat tangan, tetapi tubuh saya tidak lagi menurut perintah.
Sebelum saya tidak sadarkan diri, saya hanya mampu menggenggam kompas di tangan saya sekuat-kuatnya. Dan adakah ini mainan takdir, atau hanya satu kebetulan? Lampu hadapan kendaraan pemerintah itu tiba-tiba menyuluh tepat ke tangan saya, tangan yang sedang menggenggam kompas itu. Cahaya yang terpantul dari cermin kompas itu berkelip, kecil tetapi tajam di dalam kegelapan. Kilauan kecil yang tajam dari cermin kompas itu seolah-olah mempunyai kuasa aneh. Ia menembusi tirai hujan yang lebat dan menyinari tepat ke mata jenderal yang berdiri di tepi jalan itu. Saya nampak dia terhenti. Bahunya yang lebar dan tegap kelihatan bergetar sedikit. Dia mengecilkan matanya, merenung tajam ke arah saya, atau lebih tepat lagi, ke arah tangan saya yang mengeluarkan cahaya aneh itu. Saya tidak lagi mempunyai kekuatan untuk berpikir. Segala-galanya di hadapan mata saya mula tenggelam ke dalam kegelapan yang tidak berkesudahan. Tetapi sebelum saya benar-benar pengsan, saya samar-samar terdengar satu jeritan, satu laungan yang seolah-olah membelah malam dan hujan, suara yang bercampur baur antara terkejut, sedih, dan harapan yang sukar dipercayai. Badrul? Itu kompas anakku, Badrul. Itu adalah nama ayah saya, yang saya ketahui dari secebis nota yang ditemui bersama saya semasa bayi. Apabila saya membuka mata semula, bau obat-obatan yang biasa di hospital menusuk hidung saya. Tetapi kali ini, ia tidak terasa menyesakkan atau menakutkan. Sebaliknya, satu aura hangat dan selamat menyelubungi saya. Saya terbaring di atas katil yang luas dan empuk, di dalam sebuah bilik yang cerah dan mewah. Ini bukan wad biasa. Ia kelihatan seperti sebuah suite di hotel 5 bintang. Apabila saya coba bergerak sedikit, rasa sakit yang mencucuk terasa dari kedua-dua kaki saya, membuatkan saya berkerut muka. Saya memandang ke bawah dan melihat kedua-dua kaki saya dibalut kemas dengan simen putih. Aku masih hidup. Aku benar-benar masih hidup. Setitis air mata panas mengalir di pipi saya. Dah sedar? Satu suara yang hangat dan berwibawa kedengaran di sisi saya. Saya menoleh. Lelaki yang memakai seragam jenderal malam tadi sedang duduk di kerusi empuk di sebelah katil saya. Pakaian seragamnya yang basah telah digantikan dengan pakaian santai, tetapi auranya masih sama. Wajahnya yang bersegi diukir dengan garisan-garisan pengalaman, dan matanya tajam, tetapi apabila memandang saya, ada kelembutan dan simpati yang tidak terkata. Saya coba untuk bangun, tetapi badan saya masih terlalu lemah. Dia segera bangun dan menampung bahu saya dengan lembut, membantu saya untuk bersandar. Jangan banyak bergerak, baring saja. Dokter kata kedua-dua tulang kering kamu patah, tapi nasib baik tak mengancam nyawa. Pembedahan berjalan lancar, kalau kamu rehat secukupnya, kamu akan boleh berjalan semula. Dia berkata dengan nada memujuk. Saya memandangnya dengan keliru. Saya tidak kenal dia. Kenapa dia menyelamatkan saya? Kenapa dia membawa saya ke tempat sebagus ini, Tuan? Siapa? Saya bertanya dengan susah payah. Dia tidak terus menjawab. Dia duduk dan dengan tangan yang sedikit menggeletar, mengusap rambut saya dengan lembut, merenung wajah saya seolah-olah mencari seseorang yang dikenalinya. Siapa nama kamu? Dia bertanya dengan suara yang sedikit serak. Nama saya, Aina. Aina Safia. Aina. Dia mengulangi nama itu, lalu mengeluh panjang. Kamu tahu siapa ibu bapak kamu? Soalannya membuatkan jantung saya berdebar kencang. Saya anak yatim piatu. Saya tak tahu siapa ibu bapak saya, jawab saya dengan sedih. Dia memejamkan matanya, dan setitis air mata mengalir dari kedutan di hujung matanya. Apabila dia membuka matanya semula, ia kelihatan merah. Dia mengeluarkan sesuatu dari poketnya. Ia adalah kompas saya. Kalau begitu, dari mana kamu dapat benda ini? Dia menghulurkan kompas itu di hadapan saya, tangannya menggeletar dengan kuat. Itu, satu-satunya barang yang ditemui bersama saya semasa bayi. Para biarawati kata, mungkin ibu bapak saya yang tinggalkannya. Saya menjawab, semakin keliru dengan sikapnya yang aneh. Dengan tangan yang terketar-ketar, dia menunjuk ke belakang kompas itu, ke arah lambang gunung dan keris. Suaranya hampir pecah. Kamu tahu apa makna lambang ini? Saya menggelengkan kepala. Tak tahu. Ini. Dia menarik nafas dalam-dalam, coba menenangkan diri. Ini adalah lambang keluarga Arsyad kami. Dan kompas ini adalah hadiah yang aku berikan sendiri kepada anak tunggal aku, Badrul, sebelum dia pergi menjalankan misi terakhirnya. Setiap perkataan yang diucapkannya bagaikan guruh di telinga saya.
Badrul? Nama ayah saya ialah Badrul. Keluarga Arsyad? Tak mungkin. Saya tergagap, tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Dia menggenggam tangan saya erat, matanya yang tua dan berair merenung saya seolah-olah merayu. Beritahu Pak Cik, adakah kamu anak perempuan yang Badrul dan istrinya, Dahlia? Coba lindungi dengan nyawa mereka. Adakah kamu satu-satunya zuriat mereka, Dahlia? Mungkin itu nama ibu saya. Saya tak tahu. Saya betul-betul tak tahu apa-apa. Selama ini, misteri kelahiran saya adalah satu halaman kosong. Dia dapat membaca kekeliruan yang melampau di mata saya. Dia segera mengeluarkan teleponnya dan membuat panggilan. Mejar Azlan, hantar orang ke hospital sekarang juga. Ambil sampel rambut saya dan gadis ini, hantar untuk ujian DNA, secepat mungkin. Selepas meletakkan telepon, dia menoleh ke arah saya. Suaranya kini lebih tegas tetapi penuh kasih sayang. Tak apa. Jangan takut. Walau apapun keputusannya, Pak Cik tak akan tinggalkan kamu. Tapi gerak hati seorang ayah, seorang datuk, memberitahu Pak Cik, kamulah budak itu. Cucu yang aku sangka sudah mati, yang aku cari selama lebih 20 tahun. Dia menarik saya ke dalam pelukannya. Buat pertama kalinya dalam hidup, saya merasakan kehangatan seorang ahli keluarga. Atuk, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan, hanya mampu menyembamkan muka ke bahu tegapnya dan menangis tersak-esak. Air mata kesedihan, kesakitan, dan juga harapan serta kegembiraan yang baru berputik. Mungkin benar kata orang, langit tidak selalunya mendung. Mungkin, setelah jatuh ke dasar neraka, takdir telah membuka jalan untuk saya kembali ke cahaya. Walau apapun kebenarannya, saya tahu mulai saat ini, hidup saya tidak akan sunyi lagi. Dan itu sahaja sudah cukup menjadi satu keajaiban bagi saya. Dalam pelukan Atuk, saya merasakan satu perasaan selamat yang mutlak, sesuatu yang tidak pernah saya rasai selama lebih 20 tahun hidup saya. Kesakitan fisikal pun terasa sedikit reda. Tetapi pada ketika itu, wajah kejam Farid dan ibu mentuanya muncul di pikiran, menarik saya kembali ke realiti yang pahit. Saya menggeletar, bukan karena sejuk, tetapi karena kemarahan. Jenderal B. Tan Sri Ismail, atuk saya, merasakan perubahan pada diri saya. Dia melepaskan saya dengan lembut dan merenung mata saya dalam-dalam. Kenapa nih? Apa yang dah jadi? Siapa yang buat kamu jadi macam nih? Suaranya rendah, dipenuhi dengan kemarahan yang tertahan. Saya menarik nafas dalam-dalam, menahan air mata, dan menceritakan segala-galanya. Kisah perkawinan saya selama 5 tahun yang penuh penghinaan, penderaan oleh ibu mentua, rancangan Farid dan Diana untuk merampas harta saya, dan akhirnya, perbuatan kejam mereka menyeksa dan membuang saya seperti sampah. Semakin saya bercerita, suara saya menjadi semakin tegas, dan kesedihan saya bertukar menjadi kemarahan. Semakin dia mendengar, wajah Atuk yang tadinya baik hati menjadi semakin tegang. Keningnya yang tebal berkerut, dan matanya menyala dengan api kemarahan. Tangannya yang memegang palang katil digenggam begitu erat sehingga urat-uratnya timbul. Apabila cerita saya berakhir, bilik itu diselubungi keheningan yang menakutkan. Saya dapat merasakan kemarahannya yang meluap-luap seperti gunung berapi yang akan meletus. Dia bangun tanpa berkata apa-apa dan berjalan ke tingkap. Bahunya bergetar karena menahan marah. Selepas beberapa ketika, dia berpaling, suaranya tidak lagi hangat. Ia dingin seperti ais, tajam seperti keluli. Berani mereka buat macam ni pada cucu Tan Sri Ismail? Siapa mereka tuh? Tan Sri Ismail. Buat pertama kalinya saya mendengar nama penuh Atuk saya. Nama itu membawa aura wibawa dan kuasa yang aneh. Dia mengeluarkan sebuah telepon tentera dan mendial nomor pendek. Perintahnya ringkas dan tegas, nadanya tidak membenarkan sebarang bantahan. Mejar Azlan, hantar 1 platun pasukan khas ke alamat ni, apartemen Sri Damai. Cari seorang lelaki bernama Farid bin Razak dan seorang perempuan tua bernama Salmah. Bawa mereka berdua hidup-hidup. Dia berhenti seketika, menarik nafas, lalu dengan suara yang dipenuhi kemarahan yang tidak dapat ditahan lagi, dia menyebut setiap perkataan. Dan Farid, jantan tak guna tuh. Patahkan kedua-dua belah kaki dia. Biar dia rasa kesakitan yang sama macam cucu aku rasa. Perintahnya membuatkan saya terkejut. Patahkan kaki. Kekejaman dalam kata-katanya membuatkan saya sedikit takut, tetapi jauh di sudut hati, saya merasakan satu kepuasan, itulah harga yang perlu dia bayar. Baik,
Tan Sri, suara di hujung talian bergema, penuh dengan kepatuhan. Dia meletakkan telepon dan menoleh ke arah saya, pandangannya sedikit melembut. Kamu rehat saja di sini, selebihnya, biar Atuk yang uruskan. Atuk janji, Atuk akan tuntut semula keadilan dan marwah kamu. Tiada seorang pun daripada mereka yang sentuh kamu akan hidup senang. Janji Atuk umpama hukuman mati yang telah dijatuhkan ke atas keluarga Farid. Dan saya tahu, hukuman itu akan dilaksanakan serta-merta. Pada masa yang sama, di sebuah apartemen usang, Farid dan ibunya, Makcik Salmah, sedang duduk di meja makan, meraihkan kejayaan mereka dengan angkuh. Mereka baru sahaja menyingkirkan satu masalah besar dan tidak sabar untuk menjual rumah itu dan mendapatkan uang yang banyak. Akhirnya, perempuan sial tudah berambus. Tahniah, Farid, Makcik Salmah ketawa, wajahnya yang berkedut berseri-seri. Sekarang kita tunggu saja dia mati, buat laporan orang hilang, dan selepas beberapa tahun, kita boleh jual rumah ni dan bawa Diana masuk. Farid juga tersenyum puas. Jangan risau, Mak. Dengan cuaca sejuk dan hujan macam ni, kaki pula patah, kalau dia tak mati sebab hilang banyak darah, dia pasti akan mati beku. Semuanya dah dikira. Dia mengangkat gelasnya dan minum sekali teguk. Untuk kebodohan perempuan tu, dan untuk masa depan kita yang cerah. Tetapi sebelum masa depan cerah mereka tiba, neraka telah datang menjemput. Bang! Pintu besi yang usang itu pecah diterjah, dan anggota-anggota pasukan khas yang memakai seragam penyamaran dan topeng muka meluru masuk dengan senjata terhunus. Farid dan Makcik Salmah tidak sempat berbuat apa-apa, gelas di tangan pun belum sempat diletakkan. Kamu Farid bin Razak dan Salmah? Seorang pegawai yang kelihatan seperti komander bertanya dengan suara dingin. Siapa kamu semua nih? Kenapa ceroboh masuk rumah orang? Farid tergagap, mukanya pucat lesi. Komander itu tidak menjawab, sebaliknya memberi isyarat tangan, dan dua orang anggota segera memulas lengan Farid ke belakang. Garis sejuk mengunci pergelangan tangannya. Lepaskan aku, apa salah aku? Farid meronta-ronta. Makcik Salmah juga menjerit-jerit coba menghalang, tetapi ditahan oleh anggota lain. Apa salah kau? Komander itu mendekati Farid dan berbisik di telinganya. Kau dah sentuh orang yang salah. Tan Sri dah bagi arahan. Patahkan kedua-dua kaki kau. Mendengar perkataan Tan Sri dan arahan yang mengerikan itu, mata Farid terbeliak ketakutan. Dia mula merayu. Jangan, tolong lepaskan saya. Tetapi semuanya sudah terlambat. Komander itu memberi isyarat dingin, dan dua orang anggota yang tegap mengheret Farid ke tengah rumah dan meniarapkannya. Praka, jeritan kesakitan yang dahsyat mengatasi bunyi hujan di luar. Bunyi tulang patah yang kering dan mengerikan bergema di dalam rumah. Makcik Salmah yang menyaksikan pemandangan ngeri itu terus pengsan. Rumah itu menjadi huru-hara. Sementara itu, saya telah dipindahkan ke ward terbaik di Hospital Angkatan Tentara. Bilik itu luas dan bersih, lengkap dengan ruang tamu dan balkoni pribadi. Terbaring di atas katil empuk, walaupun kesakitan fisikal masih terasa, penderitaan mental saya terasa banyak berkurangan. Karena saya tahu, mulai malam ini, mereka yang telah menganiaya saya akan mula membayar harga dosa-dosa mereka, harga yang sangat mahal. Selama beberapa hari berikutnya, saya hidup dalam persekitaran yang tidak pernah saya impikan. Hospital Angkatan Tentara, yang dikatakan hanya untuk pegawai-pegawai tertinggi, memberikan saya rawatan terbaik. Pakar-pakar perubatan terkemuka negara kerap datang melawat, dan juru rawat menjaga saya dengan teliti. Setiap hidangan adalah juadah istimewa yang dimasak khas untuk membantu pemulihan saya. Jenderal Tan Sri Ismail, atau Atuk sebagaimana saya mula memanggilnya, datang melawat saya setiap hari. Dia tidak sendirian. Di sisinya sentiasa ada seorang ajutan muda yang cekap bernama Mejar Azlan. Atuk akan bercerita tentang dunia luar, tentang buku-buku yang bagus, musik yang indah. Dia bercerita tentang pengalamannya bertugas di luar negara, tempat-tempat yang pernah dilawatinya. Dia coba meringankan suasana suram akibat kesakitan saya dengan cerita-cerita yang ceria. Namun, saya tahu di sebalik ketenangan itu, Atuk sedang menguruskan segala-galanya secara senyap. Setiap kali Atuk keluar ke koridor untuk menjawab panggilan telepon, saya samar-samar terdengar perkataan seperti siasatan, dokumen, dan tindakan tegas. Saya tidak bertanya. Saya percaya sepenuhnya kepada Atuk. Saya tahu dia akan menuntut keadilan untuk saya. Seminggu kemudian,
keputusan ujian DNA keluar. Seperti yang dijangka, keputusan menunjukkan bahwa saya dan Atuk mempunyai pertalian darah dengan kebarangkalian 99,99%. Memegang kertas keputusan itu, saya dan Atuk tidak dapat menahan air mata. Pada saat itu, semua keraguan dan jarak di antara kami hilang. Saya benar-benar telah menemui asal-usul saya. Atuk memeluk saya dan berkata dengan suara sebak, "Syukurlah, syukurlah. Atuk dah jumpa kamu. Arwah anak dan menantu Atuk di sana pasti dah boleh berehat dengan tenang." Malam itu, selepas semua juru rawat pulang dan bilik menjadi sunyi, Atuk berkata sudah tiba masanya untuk saya mengetahui segala-galanya tentang misteri kelahiran saya. Dia menarik kerusi dan duduk di sebelah katil saya, memulakan sebuah cerita yang panjang, sebuah kisah yang telah terkubur selama lebih 20 tahun. Keluarga Arsyad kami, pada luarannya nampak seperti keluarga tentara, tapi sebenarnya kami memiliki sebuah empayar perniagaan gergasi yang tidak diketahui sesiapa. Atuk memulakan ceritanya dengan tenang. Satu syarikat multinasional yang merangkumi hartanah, keuangan, sehinggalah ke bidang teknologi. Ia dibina sejak turun-temurun, dan ayah kamu, Badrul, adalah anak tunggal lelaki dan pewaris kepada semua ini. Dalam ingatan Atuk, ayah saya adalah seorang pemuda yang berbakat, bijak, dan baik hati. Dia bukan sahaja seorang pegawai tentara yang cemerlang, tetapi juga mempunyai bakat semula jadi dalam perniagaan. Atuk menaruh segala harapannya kepada ayah, percaya bahwa dia akan membawa keluarga Arsyad ke tahap yang lebih tinggi, tetapi cinta telah mengubah segala-galanya. Ayah kamu bertemu dengan ibu kamu, Dahlia, semasa dia ditugaskan di sebuah kawasan pedalaman. Pandangan Atuk menerawang jauh. Ibu kamu bukan berasal dari keluarga bangsawan. Dia hanyalah seorang guru di sekolah kampung, juga seorang anak yatim. Tetapi dia seorang gadis yang berjiwa murni dan mempunyai semangat yang kental. Mereka jatuh cinta separuh mati. Cinta mereka mendapat tentangan hebat daripada keluarga, terutamanya moyang kamu, yang sangat patriarki dan mementingkan darjat. Moyang kamu berpendapat seorang wanita tanpa latar belakang tidak layak menjadi menantu keluarga Arsyad, apatah lagi istri kepada seorang pewaris. Atuk coba memujuk ayah kamu, tetapi tidak berhasil. Atuk mengeluh. Mas Satu, Atuk masih muda dan tidak punya banyak suara dalam keluarga. Di antara keluarga dan cinta, ayah kamu memilih cinta. Dia memutuskan untuk melepaskan segala-galanya, jawatan pewaris, pangkat, harta, dan pergi bersama ibu kamu untuk membina hidup baru. Mereka meninggalkan Kuala Lumpur secara rahasia dan memutuskan semua hubungan dengan keluarga. Atuk menghantar orang mencarinya ke merata tempat, tetapi sia-sia. Mereka seolah-olah hilang dari muka bumi. Beberapa tahun kemudian, selepas moyang kamu meninggal dunia dan Atuk mengambil alih tampuk pimpinan keluarga, perkara pertama yang Atuk lakukan ialah meneruskan pencarian anak dan menantunya. Dan suatu hari, Atuk menerima berita. Suara Atuk bertukar pilu. Seorang kenalan memberitahu dia telah menemui jejak ibu bapak kamu di sebuah kampung terpencil. Tetapi apabila orang kita sampai di sana, semuanya sudah terlambat. Satu kebakaran yang dahsyat telah memusnahkan rumah kecil mereka. Orang ramai kata ibu bapak kamu tidak terselamat, dan anak perempuan mereka yang masih kecil turut hilang dalam kebakaran itu. Saya terduduk kaku, air mata mengalir di pipi. Saya bukan ditinggalkan. Ibu bapak saya meninggal dalam satu kemalangan tragis. Atuk tak percaya. Atuk menyambung dengan tegas. Naluri seorang ayah memberitahu Atuk semuanya tidak semudah itu. Tapi walau berapa banyak siasatan yang Atuk lakukan, semua jejak telah dipadamkan. Kebakaran itu diklasifikasikan sebagai kemalangan akibat litar pintas. Atuk terpaksa hidup dengan rasa bersalah dan kesedihan karena gagal melindungi anak-anak Atuk. Selama 20 tahun, Atuk tak pernah putus harapan. Atuk terus menghantar orang mencari kamu, satu-satunya cucu Atuk. Atuk selongkar semua rekod rumah anak yatim di seluruh negara, mencari kanak-kanak sebaya dan dalam situasi yang sama. Tapi maklumat terlalu sedikit. Sehinggalah pada malam itu, kereta Atuk mengalami sedikit masalah semasa dalam perjalanan, dan kami terpaksa berhenti sekejap, dan ketika itulah Atuk nampak kilauan cahaya dari kompas ayah kamu. Atuk mengambil kompas saya, matanya berkaca. Ini bukan kompas biasa. Di dalamnya, ada chip pengesan lokasi mikro yang hanya digunakan dalam tentara. Tapi selepas bertahun-tahun, baterinya sudah mati dan tidak lagi berfungsi.
hanya lambang keluarga di belakangnya yang menjadi satu-satunya bukti. Cerita itu berakhir, meninggalkan saya dalam kebingungan dan kesedihan yang mendalam. Apakah kehidupan yang telah dilalui oleh ibu bapak saya? Betapa sukar dan sunyinya kehidupan mereka dalam pelarian dan kebakaran itu? Adakah ia benar-benar satu kemalangan? Soalan-soalan itu berlegar-legar di kepala saya. Saya memandang Atuk yang baru saya temui. Dan saya sadar, perjalanan saya untuk mencari kebenaran baru sahaja bermula. Kini, saya bukan sahaja perlu menuntut keadilan untuk diri saya, tetapi juga untuk membongkar kebenaran di sebalik kematian ibu bapak saya yang penuh misteri. Beban di bahu saya kini bukan lagi sekadar kesedihan pribadi, tetapi satu tanggung jawab dan rahasia keluarga yang telah terkubur selama 20 tahun. Cerita Atuk telah membuka sebuah dunia yang sama sekali berbeza di hadapan saya, sebuah dunia yang dipenuhi dengan kuasa, konspirasi, dan tragedi keluarga yang tidak pernah saya bayangkan. Saya bukan lagi Aina Safia, anak yatim yang malang. Saya adalah Cahaya. Atuk memberitahu itu adalah nama yang ibu bapak saya ingin berikan kepada saya, yang bermaksud cahaya yang menerangi. Identiti baru ini bukan sahaja memberi saya perlindungan, tetapi juga satu tanggung jawab yang amat besar. Saya semakin ingin tahu tentang keluarga Arsyad dan empayar perniagaan gergasi yang Atuk sebutkan. Suatu petang, apabila kesehatan saya sudah agak pulih, saya memberanikan diri untuk bertanya kepada Atuk mengenainya. Atuk tidak berselindung. Dia berkata sudah tiba masanya untuk saya tahu apa yang bakal saya pikul di masa hadapan. Atuk memanggil ajutan mudanya, Mejar Azlan, dan menyuruhnya membawa sebuah tablet. Di screen, terpapar carta organisasi sebuah syarikat yang tidak pernah saya dengar namanya, Kumpulan Wira Perkasa. Inilah wajah sebenar keluarga kita, Atuk menjelaskan. Pada luarannya, Kumpulan Wira Perkasa kelihatan seperti sebuah firma equity swasta bersaiz sederhana yang beroperasi secara senyap, tetapi sebenarnya, ia adalah sebuah konglomerat gergasi yang memiliki pegangan mayoriti dalam berpuluh-puluh syarikat besar dan kecil, merangkumi segala-galanya dari hartanah, perbankan, teknologi canggih, sehinggalah ketenaga boleh diperbaharui. Jumlah aset kumpulan ini sukar untuk dihitung dengan tepat, tetapi ia mempunyai kuasa yang cukup untuk mempengaruhi sebahagian besar ekonomi negara. Saya melihat carta yang kompleks di screen. Nama-nama syarikat terkenal yang sering saya lihat dalam berita keuangan disenaraikan sebagai anak syarikat atau syarikat bersekutu Kumpulan Wira Perkasa. Saya tergamam. Kekayaan dan kuasa keluarga Arsyad jauh melampaui imajinasi saya. Kenapa? Kenapa perlu disembunyikan sampai begini? Saya bertanya. Atuk mengeluh. Pandangannya menerawang jauh. Kuasa dan uang sentiasa datang dengan bahaya, Cahaya. Semakin tinggi pokok, semakin kuat anginnya. Keluarga kita telah melalui banyak ujian, dan pernah menjadi sasaran musuh beberapa kali. Beroperasi secara senyap adalah cara kita untuk melindungi diri. Hanya orang-orang teras dalam keluarga yang tahu skala penuh Kumpulan Wira Perkasa. Dan pengerusi yang memegang mohor penentu segala-galanya selama ini hanya seorang, pewaris yang terpilih. Atuk memandang kompas yang terletak di meja sisi katil saya. Kompas ini bukan sekadar kenang-kenangan. Ia adalah lambang seorang pewaris. Lambang keris melingkari gunung bukan sahaja simbol keluarga, tetapi juga kata laluan untuk membuka peti besi pusat yang menyimpan mohor dan dokumen paling sulit kumpulan. Dahulu, ia sepatutnya menjadi milik ayah kamu, tetapi dia memilih jalan lain. Sekarang, ia milik kamu. Saya mengambil kompas itu dengan tangan yang menggeletar. Siapa sangka objek kecil yang telah menemani saya selama lebih 20 tahun ini menyimpan kuasa dan tanggung jawab yang begitu besar. Bahu saya terasa berat. Bagaimana mungkin saya, seorang yang seumur hidup hanya biasa dengan kerja-kerja dapur dan langsung tiada pengalaman perniagaan, mampu menerajui sebuah empayar yang begitu besar, seolah-olah dapat membaca kebimbangan di mata saya. Atuk memegang tangan saya dan berkata dengan hangat, "Jangan risau. Atuk tahu semua ini terlalu mendadak untuk kamu. Atuk tak minta kamu jadi pemimpin yang cekap serta-merta. Atuk masih ada kekuatan untuk membimbing kamu. Atuk akan ajar kamu segala-galanya yang Atuk tahu, dari cara membaca penyata keuangan, berunding dengan rakan kongsi, sehinggalah cara membaca hati orang. Kamu bijak, dan kamu ada darah ayah kamu pasti boleh lakukannya." Kata-kata Atuk bagaikan ubat yang menenangkan hati saya. Tetapi satu lagi soalan timbul di pikiran. Atuk, bagaimana dengan ahli keluarga yang lain? Saya tak ada makcik, pakcik, atau sepupu?
Soalan saya seolah-olah menyentuh kesedihan Atuk yang mendalam. Wajahnya muram seketika. Dalam generasi Atuk, ayah kamu adalah anak tunggal. Atuk ada seorang adik perempuan, tetapi sudah lama meninggal dunia akibat kemalangan. Jadi, secara rasminya, kamulah satu-satunya pewaris, zuriat terakhir keluarga kita. Fakta ini membuatkan saya semakin pening. Seluruh beban sebuah keluarga dan empayar perniagaan yang besar kini terletak di bahu saya seorang. Tapi, bagaimana dengan kejadian kebakaran dulu? Saya bertanya dengan teragak-agak. Mungkinkah ia berkaitan dengan perebutan kuasa dalam perniagaan? Atuk diam seketika. Keheningan itu memberitahu saya bahwa syakwasangka saya bukan tidak berasas. Masih tiada bukti kukuh, Atuk berkata dengan tegas. Tapi Atuk tak percaya ia satu kemalangan. Walaupun ayah kamu telah melepaskan jawatan pewaris, dia masih menjadi ancaman kepada ramai pihak, mungkin pesaing kumpulan Wira Perkasa, atau... Atuk berhenti, matanya kelihatan rumit, atau... orang dari dalam keluarga kita sendiri. Mereka yang sentiasa mengidamkan jawatan pewaris. Seluruh badan saya meremang. Peperangan yang bakal saya hadapi bukan sekadar membalas dendam terhadap keluarga Farid. Ia adalah satu pertarungan yang jauh lebih rumit dan berbahaya. Saya perlu berhadapan dengan kuasa gaib yang bersembunyi di dalam kegelapan, yang mungkin telah membunuh ibu bapak saya dengan kejam. Baiklah, suara saya kini lebih tegas. Cahaya tak akan kecewakan Atuk. Cahaya akan belajar, berusaha, dan menjadi kuat. Cahaya akan lindungi warisan ibu bapa dan keluarga kita. Dan cahaya pasti akan bongkar kebenaran, biar mereka yang jahat itu menerima padanya. Atuk memandang saya, matanya yang tua dipenuhi dengan kebanggaan dan kepercayaan. Bagus. Itulah baru cucu Tan Sri Ismail. Sejak hari itu, Wat Hospital saya bukan lagi bilik rehat, tetapi sebuah bilik darjah yang istimewa. Kelahiran semula saya dalam arti kata sebenar telah bermula. Pemulihan saya lebih cepat daripada yang dijangkakan. Selain daripada sokongan perubatan terbaik, keinginan untuk hidup dan api dendam yang membara di dalam diri menjadi pendorong utama. Kesakitan pada kaki yang patah masih terasa, tetapi ia tidak dapat menandingi api yang membara di dalam hati saya. Setiap hari, selepas sesi fisioterapi yang menyakitkan sehingga basah kuyup dengan peluh, saya akan terus menelaah pelajaran. Atuk telah mengubah bilik saya menjadi sebuah pejabat kecil. Buku-buku mengenai ekonomi, pengurusan, dan perniagaan bertimbun-timbun. Laporan keuangan dan file-file proyek kumpulan Wira Perkasa terus-menerus dihantar oleh Mejar Azlan. Atuk menjadi guru yang tegas tetapi sangat sabar. Dia mengajar saya dari asas, cara membaca kunci kira-kira, menganalisis carta pasaran saham, sehinggalah cara mengesan risiko tersembunyi dalam kontrak. Dia bukan sahaja mengajar ilmu dari buku, tetapi juga pengalaman yang diperolehnya dengan darah dan peluh di medan perniagaan. Dalam perniagaan, perkara paling penting bukan keuntungan, tetapi manusia. Apabila menilai seseorang, jangan percaya pada kata-katanya, lihat pada tindakannya. Rakan kongsi yang baik ialah orang yang tetap setia dalam keadaan paling sukar, dan pekerja yang setia bukan penjilat, tetapi orang yang berani menegur kesilapan ketuanya. Nasihat-nasihat Atuk meresap jauh ke dalam hati saya. Saya menyerap ilmu dan pengalaman berharga itu seperti span kering. Saya membaca buku siang dan malam, sehingga lupa makan dan tidur. Juru rawat berkali-kali menasihati saya untuk berehat, tetapi saya tidak boleh berhenti. Saya tahu saya tidak punya banyak masa. Musuh yang kelihatan dan yang tersembunyi tidak akan menunggu saya. Perubahan saya bukan sahaja dari segi ilmu pengetahuan. Atuk menjemput pakar-pakar terbaik dalam pelbagai bidang untuk mengajar saya segala-galanya, dari kemahiran komunikasi, seni perundingan, sehinggalah cara berjalan, berpakaian, dan bersolek yang mencerminkan kewibawaan seorang pemimpin. Rambut saya yang panjang hanya diikat, kini dipotong pendek oleh pendandan rambut terkenal, menjadi gaya yang lebih kemas dan bertenaga. Almari pakaian saya dipenuhi dengan sut perniagaan yang ditempah khas, gaun elegan, dan kasut berjenama. Wajah di cermin bukan lagi gadis kampung yang naif dan pemalu. Ia adalah seorang wanita yang tajam dan yakin diri, matanya tidak lagi menunjukkan rasa takut, sebaliknya ketegasan dan sedikit kedinginan. Tetapi perubahan terbesar berlaku di dalam diri. Setiap hari selepas belajar, Atuk akan bercerita tentang ayah saya, kenangan zaman kanak-kanaknya, cita-citanya, impiannya. Dia menunjukkan gambar-gambar lama. Dalam gambar,
Ayah saya adalah seorang pemuda yang mirip seperti Atuk, dengan senyuman yang menawan dan pandangan mata yang kental. Semakin saya mendengar dan melihat, semakin kuat ikatan saya dengan ayah yang tidak pernah saya temui. Saya dapat merasakan darahnya mengalir di dalam urat saya, darah seorang pahlawan yang tidak pernah menyerah. Suatu petang, setelah Atuk yakin saya sudah cukup kuat dari segi fisikal dan mental, dia memanggil saya. Cahaya, Atuk rasa sudah tiba masanya. Saya memandang Atuk, jantung saya berdegup kencang. Masa untuk apa, Atuk? Masa untuk kamu berhadapan dengan masa lalu dan mula membalas? Atuk berkata dengan nada berwibawa. Dari mana kamu mahu mulakan? Saya menarik nafas dalam-dalam. Wajah Farid, Makcik Salmah, dan Diana terbayang jelas. Rasa sakit dan benci kembali membuak. Atuk, Cahaya nak tahu segala-galanya tentang mereka, bekas suami Cahaya, ibu dia, dan perempuan tu. Cahaya nak tahu macam mana kehidupan mereka selepas menganiaya Cahaya. Cahaya nak tahu semua rahasia mereka yang paling kotor dan jijik, saya berkata sambil mengetap gigi. Atuk mengangguk, senyuman dingin terukir di bibirnya. Bagus, Mejar Azlan dah siapkan semuanya. Mejar Azlan masuk dan meletakkan sebuah file tebal di hadapan saya. Di kulitnya tertulis dua perkataan, file hitam. Cik Cahaya, Mejar Azlan berkata dengan hormat. Ini semua maklumat yang kami kumpul selama seminggu lepas mengenai Farid dan orang-orang yang berkaitan dengannya. Saya membuka file itu dengan tangan yang menggeletar. Halaman pertama adalah resume Farid, tetapi maklumat di bawahnya sama sekali berbeza dengan apa yang pernah dibanggakannya kepada saya. Jawatan pengarah pemasaran hanyalah gelaran kosong di sebuah syarikat kecil milik rakannya yang hampir muflis. Dia tidak mempunyai bakat istimewa, hanya pandai bercakap manis dan menipu orang. Apabila saya menyelak halaman seterusnya, saya menahan nafas. Senarai hutang judi dan hutang, Ahlong yang mencecah ratusan ribu ringgit terpampang. Dia berbohong kepada saya bahwa dia memerlukan modal perniagaan. Sebenarnya adalah untuk membayar hutang judinya. Dia bukan sahaja seorang suami curang yang ganas, tetapi juga seorang penagih judi. Dan maklumat mengenai ibunya, Makcik Salmah, membuatkan saya lebih meluat. Dia bukan seorang pesara yang baik hati. Masa lalunya dipenuhi dengan penipuan kecil-kecilan, meminjam uang dan tidak membayar, melarikan duit kutu, malah berlakon kemalangan untuk mendapatkan pampasan. Mereka adalah keluarga penipu. Akhir sekali, maklumat mengenai Diana. Dia juga bukan seorang wanita naif yang tertipu. Dia adalah seorang kaki kikis profesional yang menyasarkan lelaki-lelaki kaya yang sudah berkahwin. Matlamatnya jelas, uang dan status. Memegang file itu saya terasa loya. Manusia jenis apakah yang telah saya hidupi bersama selama 5 tahun? Betapa butanya saya. Apa yang kamu mahu buat pada mereka? Atuk bertanya, memotong lamunan saya. Saya mengangkat kepala. Pandangan saya tidak lagi menunjukkan keraguan. Cahaya nak mereka terima padanya, Atuk. Cahaya nak mereka jatuh miskin, hidup dalam kehinaan dan kesakitan yang sama seperti yang mereka berikan pada Cahaya. Atuk mengangguk puas. Bagus, rancanglah. Semua sumber kumpulan Wira Perkasa akan menjadi tulang belakang kamu. Peperangan saya baru sahaja bermula. File hitam di tangan saya bukan sekadar sebuah laporan. Ia adalah peta terperinci menuju kelemahan maut musuh saya. Selama 2 hari, saya duduk di katil, meneliti setiap halaman, menganalisis setiap hubungan dan urus niaga haram keluarga Farid. Semakin saya membaca, semakin saya sadar mereka bukan sekadar orang yang rosak moral, tetapi sebuah kumpulan jenayah yang sebenar. Farid yang dibebani hutang judi yang banyak, sudah pasti melakukan kerja-kerja haram untuk membayarnya. Syarikat kecil tempat dia menjadi pengarah sebenarnya adalah sebuah syarikat samaran. Dengan maklumat yang diberikan oleh Mejar Azlan, saya menggali lebih dalam dan mendapati syarikat itu pakar dalam menipu uang proyek dengan menaikkan harga bahan binaan dalam kontrak-kontrak pembinaan kecil. Dan dalang di sebalik pembekalan invoice palsu kepada syarikat Farid adalah nama yang tidak asing, suami Diana, lelaki tua dan kaya yang diperkenalkan oleh Diana sebagai abang sepupunya. Rupa-rupanya, hubungan Farid dan Diana bukan sekadar hubungan cinta. Ia adalah satu hubungan simbiotik untuk perniagaan haram. Farid memerlukan kontrak dan invoice palsu dari pihak suami Diana untuk menyeleweng uang syarikat bagi membayar hutang judinya.
Manakala Diana pula memenuhi keperluan emosinya yang tidak dapat dipenuhi oleh suaminya yang tua melalui Farid yang muda dan kacak, dan pada masa yang sama, menggunakan Farid sebagai alat untuk mengawal urus niaga perniagaan yang samar-samar. Sungguh satu hubungan yang kotor dan jijik. Ibu Farid, Mak Cik Salmah, juga tidak kurang hebatnya. Penipuan kecil-kecilan di masa lalunya hanyalah puncak gunung ais. Mejar Azlan mendapati dia mempunyai akaun bank rahasia dengan aliran uang yang besar, jumlah yang tidak masuk akal untuk pendapatan seorang pesara. Setelah menjejaki aliran dana, terbongkar bahwa dia adalah ketua sindiket ahlong kecil-kecilan di kawasan kejiranannya, yang menyasarkan pekerja miskin dan penagih judi. Dan pelanggan tetapnya tidak lain dan tidak bukan ialah anaknya sendiri, Farid. Satu lakonan yang sempurna. Farid kalah judi dan meminjam uang dari ibunya sendiri dengan faedah yang mencekik darah. Mak Cik Salmah bukan sahaja mendapat pendapatan tambahan, tetapi juga menggunakan hutang itu untuk mengawal dan memanipulasi anaknya, termasuk memaksanya untuk menurut arahannya mendera istri. Saya duduk di dalam bilik, menyatukan semua maklumat. Gambaran penuh sebuah keluarga penjenayah menjadi jelas. Mereka bukan sebuah keluarga. Mereka adalah satu kumpulan jenayah terancang dengan pembahagian peranan yang jelas. Mak Cik Salmah adalah otak dan pengawal yang menguruskan dana. Farid adalah pelaksana dan orang suruhan yang boleh dikorbankan. Diana adalah rakan kongsi dan penghubung utama dalam pengubahan uang haram dan hubungan sulit. Dan saya adalah mangsa yang telah lama mereka intai. Uang saya adalah matlamat akhir mereka untuk menyelesaikan masalah hutang dan menjadi kaya sekelip mata. Tindakan mematahkan kaki saya dan membuang saya ke tempat sampah bukanlah satu tindakan spontan akibat kemarahan. Ia adalah satu rancangan yang diperhitungkan dengan teliti. Mereka berharap saya akan mati, atau sekurang-kurangnya hilang, supaya mereka dapat menuntut rumah dan uang simpanan saya secara sah. Saya menggigil memikirkan kekejaman mereka, tetapi kekejaman itulah yang menyemarakkan keazaman saya. Saya tidak boleh berhenti pada dendam pribadi semata-mata. Saya mesti mengheret sarang jenayah ini ke muka pengadilan. Bukan sahaja untuk saya, tetapi juga untuk mangsa-mangsa mereka yang lain, pekerja-pekerja yang ditipu, peminjam-peminjam yang dieksploitasi. Saya memanggil Mejar Azlan. Mejar Azlan, saya ada beberapa perkara yang perlu dibuat. Suara saya dingin dan tegas. Pertama, kumpulkan lebih banyak bukti di tapak-tapak pembinaan yang pernah diuruskan oleh syarikat Farid. Cari pekerja atau pemilik rumah yang telah ditipu, dan dapatkan keterangan mereka. Kedua, mengenai Mak Cik Salmah, kesan mangsa-mangsa ahlongnya dan galakan mereka untuk membuat laporan polis. Kumpulan Wira Perkasa akan menyediakan peguam dan bantuan keuangan. Ketiga, teruskan pengawasan ke atas Diana dan suaminya. Kumpulkan lebih banyak bukti mengenai pengeluaran invoice palsu dan pengubahan uang haram. Saya mahu menangkap semua ikan dengan sekali tebar jala. Mejar Azlan memandang saya, matanya bukan sahaja menunjukkan kepatuhan, tetapi juga kekaguman. Baik, Cik Cahaya. Saya akan laksanakannya serta-merta. Dan satu lagi, saya menambah. Siasat semula kes kebakaran 20 tahun lalu yang membunuh ibu bapak saya. Semak semula semua rekod, cari semua orang yang terlibat walau sekecil manapun. Gerak hati saya mengatakan ia bukan satu kemalangan biasa. Mejar Azlan mengangguk. Tan Sri juga telah memberi arahan yang sama. Kami baru sahaja memulakannya. Rancangan serangan balas menyeluruh telah diatur. Saya bukan lagi wanita lemah yang menunggu bantuan secara pasif. Saya adalah komander dan penggerak di papan catur kehidupan saya sendiri. Siasatan menyeluruh ini bukan sekadar untuk membalas dendam. Ia adalah satu pembedahan besar untuk membuang barah yang merosakkan masyarakat. Dan saya, Cahaya, akan menjadi pakar bedah yang memegang pisau itu. Sementara jaring penyiasatan, kumpulan Wira Perkasa mula ditebar secara senyap, saya tidak boleh hanya menunggu. Serangan awalan diperlukan, satu serangan yang bukan sahaja akan melemahkan mereka, tetapi juga membuat mereka kelam kabut dan mendedahkan lebih banyak kelemahan. Sasaran pertama saya ialah sumber keuangan Farid, syarikat pembinaannya dan perniagaan samar-samarnya. Bukti awal mengenai penipuan harga bahan dan penggunaan invoice palsu sudah cukup untuk bertindak. Saya tidak memilih cara melaporkan terus kepada LHDN atau polis. Itu akan terlalu cepat menggemparkan mereka. Saya memilih kaedah yang lebih halus dan menyakitkan. Saya memutuskan untuk menggunakan kuasa kumpulan Wira Perkasa, melalui sebuah anak syarikat dalam bidang media,
saya merancang satu siri laporan penyiasatan yang tidak menamakan syarikat Farid secara langsung. Siri yang bertajuk, Membongkar Penipuan dalam Industri Pembinaan ini menghuraikan dengan terperinci taktik-taktik, penyelewengan uang proyek, penggunaan bahan substandar, penipuan kuantiti, dan pengeluaran invoice palsu melalui kerjasama dengan pembekal hantu. Setiap artikel disertakan dengan analisis mendalam daripada pakar dan gambar-gambar jelas rumah-rumah yang mengalami keretakan, mendapan, dan kebocoran tidak lama selepas disiapkan. Siri ini mencetuskan gegaran besar dalam industri pembinaan. Orang ramai marah, pengguna menjadi cemas. Pihak pemaju mula memperketat pemeriksaan dan pengawasan, dan pihak berkuasa juga tidak berdiam diri. Mereka mengumumkan akan menjalankan audit menyeluruh. Walaupun tiada artikel yang menyebut nama syarikat Farid, taktik yang digambarkan adalah sama bidiuk dengan apa yang dilakukannya. Strategi, pukul rumput kejutkan ular saya berkesan. Beberapa hari selepas siri itu disiarkan, Mejar Azlan melaporkan bahwa syarikat Farid mula menghadapi masalah. Pelanggan-pelanggan sedia ada yang membaca artikel itu mula berasa curiga dan menuntut pemeriksaan semula kualiti pembinaan. Beberapa daripadanya mengupah juru nilai bebas, menemui penipuan, dan memfailkan saman tuntutan ganti rugi. Pelanggan-pelanggan baru pula membatalkan kontrak satu persatu. Mereka tidak boleh meletakkan kepercayaan pada sebuah syarikat yang beroperasi dengan cara yang meragukan, tetapi ini hanyalah permulaan. Serangan saya yang seterusnya menyasarkan pembekal invoice palsu Farid, syarikat suami Diana. Secara tanpa nama, saya menghantar maklumat terperinci mengenai urus niaga invoice haram syarikat ini terus kepada lembaga hasil dalam negeri. Maklumat itu disediakan dengan sangat teliti berdasarkan bukti-bukti yang dikumpul oleh Mejar Azlan. Perintah serbuan cukai serta-merta dikeluarkan. Pegawai-pegawai LHDN menyerbu pejabat suami Diana dan merampas semua buku akaun dan komputer. Rantaian terpenting dalam perniagaan haram Farid telah diputuskan. Tanpa bekalan invoice palsu, semua aktiviti syarikat Farid hampir lumpuh. Dia tidak dapat mengesahkan perbelanjaan, tidak dapat mengeluarkan invoice kepada pelanggan. Syarikatnya berada di ambang kemuflisan. Terdorong ke jalan buntu, Farid mengamuk seperti binatang gila. Dia berlari ke sana-sini coba menyelamatkan keadaan, tetapi sia-sia. Ahlong yang menuntut hutang judi tidak lagi sabar menunggu. Mereka datang ke rumahnya menuntut uang dan mengugut. Dia terpaksa menjual semua barang berharga, dari kereta mewah sehinggalah barangan berjenama yang pernah saya belikan. Tetapi uang itu hanyalah secebis kecil berbanding hutangnya. Dalam keadaan terdesak, dia mencari Diana, mengharapkan kekasih dan rakan kongsinya itu akan menyelamatkannya. Tetapi dia silap. Pertemuan mereka berlaku di sebuah kafe yang sunyi, dan sudah tentu, semuanya direkam oleh orang-orang saya dari jauh. Diana, tolonglah syarikat nak bangkrut. Ahlong nak bunuh Boleh tak you pinjamkan duit sikit? Lepas selesai masalah ni, bayar balik 2 kali ganda. Farid merayu dengan muka yang lesu. Diana memandangnya, matanya tidak lagi menunjukkan cinta yang membara seperti dahulu. Sebaliknya hanya perhitungan yang dingin. Duit? You ingat ini bangke? Suami sendiri tengah serabut dengan LHDN. Mana ada duit nak bagi pinjam you? Lagipun, masalah you tak ada kena mengena dengan macam mana you boleh cakap macam tu? Farid tergamam. Kita kan bercinta. You tengah mengandungkan anak Diana ketawa sinis, satu ketawa yang penuh dengan penghinaan. Anak you? Siapa cakap? Jangan naif sangatlah. Budak ni anak suami pewaris sah dia. You tuh cuma mainan saja. Apa? Apa you cakap? Farid tergagap, pucat lesi. You tipu you yang bodoh, perasan sendiri. Diana bangun dan membetulkan gaun berjenamanya. Tak ada masa nak layan jantan bangkrut macam you. Lepas nih jangan cari lagi. Kita tak ada apa-apa hubungan. Dia berpaling dan berlalu pergi, meninggalkan Farid sendirian di kafe, berhadapan dengan kebenaran yang lebih menyakitkan daripada kemuflisan. Dia sadar bahwa bukan sahaja uang dan perniagaannya yang hilang, tetapi cinta yang dibanggakannya dan anak yang ditunggu-tunggunya, semuanya adalah satu pembohongan. Dia telah dikhianati oleh kekasihnya. Dengan cara yang sama bidiuk seperti yang pernah dilakukannya kepada saya. Saya menonton video yang dihantar oleh orang saya, tetapi saya tidak merasakan kepuasan. Hanya rasa pahit yang tinggal, betapa menakutkan dan rendahnya hati manusia. Namun,
Saya tahu ini hanyalah hidangan pembuka dalam jamuan dendam yang telah saya sediakan untuknya. Pengkhianatan Diana adalah satu tamparan hebat buat Farid. Dia bukan sahaja kehilangan sumber keuangan yang berpotensi, tetapi juga kepercayaan terakhirnya. Dia hancur sepenuhnya, mengurung diri di rumah, tenggelam dalam arak dan kemarahan yang tidak berguna. Tetapi bagi saya, pengkhianatan Diana membuka satu peluang baru. Ular yang terdesak selalunya akan mematuk kaumnya sendiri. Saya tahu Diana seorang wanita yang bijak dan realistik. Dia tidak akan tinggal di dalam kapal yang sedang karam bersama Farid. Dia akan melakukan apa sahaja untuk menyelamatkan dirinya, dan cara terbaik untuk itu adalah dengan bekerja sama dengan saya. Saya tidak perlu berbuat apa-apa, hanya perlu menunggu dengan sabar. Dan seperti yang saya jangkakan, 2 hari selepas pertengkarannya dengan Farid, satu panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenali. "Halo, boleh saya bercakap dengan Cik Aina Safia?" Suara seorang wanita yang biasa didengar, tetapi kedengaran sedikit takut dan cemas. "Saya Diana. Ada apa?" Saya bertanya dengan suara dingin tanpa emosi. Saya nak jumpa awak. Ada sesuatu yang saya nak beritahu. Atau lebih tepat, nak bagi. Mungkin awak akan berminat." Suaranya penuh dengan bayangan. "Kenapa saya perlu jumpa awak? Sebab kalau saya bagi bendani, awak boleh hantar jantan tak guna tu masuk penjara dengan lebih cepat, dan saya pun boleh selamatkan diri saya." Dia berterus terang. "Di mana kita nak jumpa?" Saya bertanya tanpa teragak-agak. Walaupun saya benci wanita ini, saya tahu ini adalah satu peluang yang tidak boleh dilepaskan. Pertemuan itu diatur di sebuah kedai teh pribadi yang sunyi dan tersembunyi. Diana datang seorang diri, penampilannya yang angkuh dan glamor dahulu sudah tiada. Dia memakai sut biasa, solekannya nipis, dan kelihatan sedikit lesu. Dia meletakkan sebuah pemacu USB dan sebuah file nipis di atas meja. "Ini semua yang saya ada," dia berkata seperti berbisik. "Dalam USB ini ada salinan penuh data perakaunan syarikat suami saya, termasuk rakaman perbualan urus niaga haram antara dia dengan Farid. Dan dalam file ini, ada sesuatu yang lebih penting." Saya membuka file itu dengan rasa ingin tahu. Di dalamnya terdapat cetakan email dan satu polisi insurans nyawa. Saya membaca kandungannya dan seluruh badan saya terasa sejuk. Ia adalah perbualan mengenai rancangan mengerikan antara Farid dan Diana. Mereka tidak merancang untuk berhenti selepas merampas harta saya. Rancangan seterusnya ialah membunuh suami tua Diana dengan menyamarkannya sebagai satu kemalangan. Dengan itu, Diana akan mewarisi harta suaminya yang banyak, dan mereka berdua merancang untuk melarikan diri ke luar negara dengan uang itu. Polisi insurans nyawa bernilai jutaan ringgit yang diambil oleh Diana atas nama suaminya adalah persediaan untuk rancangan ini. "Dia bukan sekadar penipu. Dia iblis," Diana berkata dengan suara menggeletar. "Mula-mula saya ingat dia hanya nakan duit awak. Tapi bila dia mula cerita rancangan nak bunuh suami saya jadi sangat takut. Saya pikir, kalau saya tak ikut, mungkin saya pula yang akan jadi mangsa seterusnya." Dia memandang saya dengan pandangan merayu. "Cik Aina, saya tahu saya salah. Saya buta dengan kata-kata manis dia. Tapi saya betul-betul tak nak jadi pembunuh. Saya bagi awak semua bukti nih, tolonglah bagi saya jalan untuk hidup. Benarkan saya jadi saksi menentang dia. Saya janji akan ceritakan segala-galanya." Saya terduduk kaku, memegang bukti jenayah yang dahsyat di tangan saya. Hati saya bercampur baur. Kemarahan saya terhadap Farid mencapai kemuncaknya. Tetapi terhadap Diana, saya tidak tahu apa yang harus dirasakan. Dia adalah pemangsa, tetapi juga mangsa. Dia terlibat dalam kejahatan, tetapi pada masa yang sama, dia telah mendedahkan satu konspirasi yang lebih kejam kepada dunia. "Saya boleh tolong awak?" saya berkata dengan tenang, "tapi bukan percuma. Awak juga telah menipu saya bersama Farid, dan fakta itu tak akan berubah. Tapi, kalau awak betul-betul bekerja sama di mahkamah dan memberi keterangan yang benar, saya akan minta peguam untuk memohon agar hukuman awak diringankan. Itu sahaja yang saya boleh buat." Diana mengangguk laju, air matanya berlinangan. Terima kasih banyak-banyak. Itu sudah cukup." Dia segera bangun, menunduk hormat kepada saya, dan berlalu pergi seperti melarikan diri. Saya tinggal sendirian, merenung pemacu USB dan file itu. Satu rangkaian jenayah yang lebih besar daripada yang saya bayangkan telah terbongkar. Farid.
Dia bukan sahaja mahukan uang, tetapi juga nyawa manusia. Dengan bukti-bukti ini di tangan, saya tahu hukuman yang bakal dijatuhkan ke atasnya bukan sekadar beberapa tahun penjara karena menipu. Ia akan menjadi harga yang jauh lebih mahal. Perjuangan saya kini bukan lagi peperangan pribadi. Ia adalah satu pertarungan menentang kejahatan, satu pertarungan untuk keadilan. Dan saya tahu, saya tidak boleh berundur. Sementara Farid kelam kabut menghadapi kemuflisan dan pengkhianatan kekasihnya, ibunya, Mak Cik Salmah, tidak berdiam diri. Setelah sumber keuangannya dari anak terputus dan perniagaan Ahlongnya lumpuh selepas mangsa-mangsa membuat laporan polis dengan bantuan saya, dia menjadi gila. Senjata terakhir yang tinggal untuknya yang telah kehilangan segala-galanya ialah berlakon sebagai mangsa dan meraih simpati. Dia memulakan satu operasi baru untuk memfitnah saya dan memainkan peranan sebagai mangsa yang sempurna. Dia tahu hospital tempat saya dirawat dikawal ketat, jadi dia tidak datang ke sana. Sebaliknya, dia memilih tempat awam yang lebih menarik perhatian, pasar pagi tempat dia pernah berniaga dahulu. Dia memakai pakaian yang lusuh, rambutnya kusut masai, dan mukanya sengaja dikotorkan. Dia duduk di tengah-tengah laluan paling sibuk di pasar itu dan memulakan lakonannya. Tolonglah tengok nasib saya nih, semua. Saya dapat menantu hantu, dia meraung sambil menepuk-nepuk dadanya. Menantu kaya yang ada kuasa sekarang nak hancurkan keluarga mentua. Dia dah buat anak saya cacat, sekarang dia nak tuduh macam-macam supaya anak saya masuk penjara, dan saya, orang tua yang tak ada tempat bergantung nih, pun dia tak lepaskan. Dia hantar Samseng datang pecahkan rumah saya, rampas semua duit saya. Sekarang saya dah tak ada tempat tinggal, duit 1 sen pun tak ada. Mana ada undang-undang macam ni di dunia. Lakonannya begitu sempurna. Air mata buaya, rintihan yang menyayat hati, dan penampilan yang selekeh sudah cukup untuk meraih simpati orang-orang pasar yang tidak tahu hujung pangkalnya. Orang ramai mula berkerumun. Ada yang menghulurkan uang, ada yang memberi roti dan air. Mereka berbisik-bisik, mengutuk menantu tak guna yang diciptakannya. Beberapa orang merekam video dengan telepon pintar mereka dan memuat naiknya ke media sosial dengan tajuk-tajuk sensasi seperti mentua dibuang menantu jutawan, jadi gelandangan di pasar. Maklumat itu tersebar dengan pantas. Media gosip dan YouTuber yang mengejar tontonan tidak melepaskan peluang. Mereka datang ke pasar untuk menemu bual Mak Cik Salmah dan merakam wajahnya yang menyedihkan dari dekat. Dia dengan fasih menangis dan merintih, mereka-reka cerita tentang betapa kejamnya saya terhadapnya. Dia menjadi bintang internet, ikon ibu mentua yang malang. Tekanan awam kembali menghala ke arah saya. Walaupun Atuk telah mengarahkan orang untuk memadamkan siaran-siaran itu, kelajuan penyebaran di media sosial tidak dapat dikawal. Komen-komen jahat yang menuduh saya tidak berperi kemanusiaan mula muncul semula. Saya menonton video mengenainya di bilik hospital. Tetapi saya tidak lagi merasa marah, hanya rasa jijik yang tinggal. Wanita ini, demi uang dan untuk menyelamatkan anaknya, sanggup menggunakan sebarang cara kotor, tetapi dia silap. Semakin sempurna lakonannya, semakin besar malu yang akan ditanggungnya apabila kebenaran terbongkar. Saya menelepon Mejar Azlan. Mejar Azlan, sudah tiba masanya. Dedahkan apa yang kita ada. Malam itu, ketika kisah ibu mentua Malang sedang hangat diperkatakan, satu video muncul di internet dari akun tanpa nama. Video itu direkam secara profesional, dengan kualiti gambar dan bunyi yang jelas. Ia adalah rekaman kamera tersembunyi di kafe, keseluruhan pertengkaran antara Farid dan Diana, dan yang lebih penting, apa yang berlaku selepas itu. Selepas Diana pergi, saya telah menghantar seseorang yang menyamar sebagai pembeli barang lusuh untuk mendekati Mak Cik Salmah. Dia menghulurkan sejumlah besar uang kepadanya, mengatakan bahwa seorang penderma tanpa nama bersimpati dengan nasibnya dan ingin memberinya modal untuk memulakan hidup baru. Mak Cik Salmah, yang sebentar tadi berlakon sebagai orang tua miskin yang tiada uang, menerima uang tunai yang tebal itu tanpa teragak-agak. Wajahnya berseri-seri dengan kegembiraan, tiada langsung kesan kesedihan, tetapi video itu tidak berakhir di situ. Ia terus mengekorinya. Sejurus selepas menerima uang, dia bukan pulang ke bilik sewanya yang usang, sebaliknya terus pergi ke kedai emas dan membeli seutas rantai emas yang tebal. Selepas itu, dia masuk ke sebuah restoran mewah dan memesan hidangan yang paling mahal. Dan akhir sekali, dia direkam berada di sebuah pusat perjudian haram, mempertaruhkan uang yang baru diterimanya itu di meja judi.
Seluruh proses transformasinya dari seorang wanita tua yang malang kepada seorang penjudi yang tamak direkam dengan jelas. Video itu disiarkan dengan caption ringkas, "Kebenaran di sebalik ibu mentua malang." Komuniti internet gempar. Simpati bertukar menjadi kemarahan dan kebencian dalam sekelip mata. Orang ramai berkongsi video itu seperti orang gila. Arah kutukan dan makian bertukar 180 darjah, kini menghala ke arah Makcik Salmah. Penipu, jijik, patutlah, emak borek anak rintik, lakonannya telah dibongkar dengan cara yang paling memalukan. Orang-orang yang telah memberinya uang, yang telah bersimpati dengannya, kini merasa seperti orang bodoh. Keesokan harinya, apabila dia kembali ke pasar untuk memulakan lakonannya, apa yang menantinya bukanlah simpati, tetapi pandangan menghina dan jari telunjuk. Beberapa orang menghampirinya dan melemparkan uang shilling, menjerit, "Nah, ambil duit nih dan berambus, penipu." Tidak tahan dengan penghinaan itu, dia menjerit-jerit dan memaki hamun, tetapi tiada siapa yang mempercayainya lagi. Lakonannya telah berakhir, dan rasa malu yang tidak tertanggung menyelubunginya. Itulah harga untuk pembohongan dan ketamakan yang tidak berkesudahan. Kejatuhan Makcik Salmah hanyalah permulaan kepada penghakiman terakhir. Beberapa minggu kemudian, perbicaraan kes Farid bin Razak dan rakan-rakan subahatnya bermula di Mahkamah Tinggi. Kes ini mendapat perhatian khusus daripada orang ramai dan media karena kerumitan dan unsur dramanya. Pada hari perbicaraan, saya telah pulih sepenuhnya. Selepas berbulan-bulan rawatan dan fisioterapi, kaki saya dapat berjalan seperti biasa, walaupun masih ada sedikit rasa tidak selesa. Saya tidak lagi memerlukan kerusi roda. Saya memilih untuk memakai sut putih yang elegan tetapi memancarkan kekuatan. Rambut pendek saya disisir kemas, solekan saya nipis, tetapi pandangan mata saya sangat tegas. Saya tidak hadir di mahkamah sebagai mangsa yang meminta simpati. Saya hadir sebagai saksi yang menuntut keadilan. Atuk dan Mejar Azlan berada di sisi saya. Kehadiran Atuk adalah sokongan moral yang tidak ternilai. Apabila kami melangkah masuk ke dalam dewan mahkamah, semua mata tertumpu kepada saya. Mereka melihat seorang cahaya yang sama sekali berbeza, kuat, yakin, dan memancarkan aura yang tidak boleh dipandang rendah. Di seberang, Farid dan Makcik Salmah dibawa masuk ke kandang tertuduh. Farid kelihatan kurus kering, matanya cengkung dan tidak fokus. Wajahnya yang kacak dan angkuh dahulu sudah hilang. Makcik Salmah pula berada di atas kerusi roda. Akibat kejutan dan penghinaan, dia benar-benar jatuh sakit. Badannya kurus separuh, pandangannya kosong, dan dia menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Perbicaraan dimulakan. Pihak pendakwa raya membacakan pertuduhan, menyenaraikan pelbagai jenayah Farid dan Makcik Salmah. Farid didakwa atas tuduhan mencederakan dengan parah, keganasan rumah tangga, penipuan, dan konspirasi untuk membunuh. Makcik Salmah didakwa atas tuduhan bersubahat, memfitnah, dan terlibat dalam penipuan. Apabila tiba giliran saya untuk memberi keterangan, saya melangkah ke kandang saksi, berhadapan dengan orang-orang yang telah menghancurkan hidup saya, tiada sedikit pun rasa takut di hati. Saya menceritakan semua kejadian dengan tenang. Dari hari-hari saya didera, rancangan merampas harta, sehinggalah malam ngeri di mana kaki saya dipatahkan dan saya dibuang ke tempat sampah. Suara saya jelas dan logik, tidak dipenuhi dendam, hanya kebenaran. Selepas saya selesai memberi keterangan, Dewan Mahkamah senyap sunyi. Semua orang dapat merasakan penderitaan dan kekuatan wanita di hadapan mereka. Seterusnya, peguam saya, dengan bantuan Mejar Azlan, mula mengemukakan bukti-bukti. Rakaman CCTV yang saya pasang secara rahasia di rumah yang menunjukkan keganasan Farid, rakaman perbualan antara Atuk dengan Farid dan Makcik Salmah di hospital. File siasatan penuh mengenai perniagaan haram dan hutang judi Farid. Video Makcik Salmah menerima uang dan pergi berjudi. Dan akhir sekali, pemacu USB yang diberikan oleh Diana sendiri, yang mengandungi bukti konspirasi untuk membunuh suaminya. Diana juga hadir di mahkamah sebagai saksi. Di kandang saksi, dia menceritakan segala-galanya, dari persekongkolannya dengan Farid untuk menipu saya sehinggalah rancangan pembunuhan yang kejam. Keterangannya, bersama-sama dengan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal, menjadi paku terakhir pada keranda Farid. Pada mulanya, Farid menafikan sekeras-kerasnya semua pertuduhan. Dia menyalahkan ibunya, Diana, dan takdir. Dia mendakwa dia dipaksa, digoda, tetapi di hadapan bukti-bukti yang kukuh,
Semua alasannya menjadi bahan ketawa. Apabila rekaman perbualan antara dia dan Diana membincangkan rancangan pembunuhan dimainkan, dia rebah sepenuhnya. Dia menyembamkan mukanya ke meja, bahunya terhinjut-hinjut. Tangisan seorang penjenayah tidak dapat menggoyahkan ketegasan undang-undang. Makcik Salmah pula hanya duduk diam dari awal hingga akhir dengan pandangan kosong. Mungkin dia tidak cukup waras untuk memahami apa yang sedang berlaku, atau mungkin dia tidak sanggup berhadapan dengan kebenaran yang terlalu pahit. Perbicaraan berlangsung selama 2 hari. Proses pembelaan tidak dramatik karena pihak tertuduh hampir tiada hujah untuk menafikan pertuduhan. Semuanya terlalu jelas. Akhirnya, tibalah hari penghakiman. Seluruh dewan mahkamah menanti dengan nafas tertahan. Hakim yang berusia dan berwajah serius mengetuk tukulnya dengan kuat. Bunyi yang tegas itu memecah kesunyian yang tegang. Dia berdiri, memegang kertas penghakiman, dan membaca setiap perkataan dengan jelas, umpama paluan tukul keadilan. Setelah meneliti keseluruhan rekod kes, bukti-bukti yang dikemukakan di mahkamah, dan hujah-hujah kedua-dua belah pihak, mahkamah dengan ini menjatuhkan hukuman akhir seperti berikut. Dewan Mahkamah sunyi sepi. Saya menggenggam tangan atuk erat, jantung saya berdegup kencang. Walaupun saya sudah menjangkakan keputusannya, saya tidak dapat menghilangkan rasa debaran. Inilah saat yang saya nantikan, saat di mana keadilan akan ditegakkan. Tertuduh, Farid bin Razak, hakim menyebut namanya dengan lantang, memandang tajam ke arahnya yang sedang menunduk di kandang tertuduh. Setelah didapati bersalah atas tuduhan mencederakan dengan parah, menipu dengan jumlah yang besar, keganasan rumah tangga yang berterusan, dan konspirasi untuk melakukan pembunuhan, mahkamah dengan ini menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan 10 sebatan. Penjara seumur hidup. 2 perkataan itu bergema dengan dingin dan kejam. Farid mengangkat kepalanya, matanya terbeliak tidak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Mulutnya ternganga, tetapi tiada suara yang keluar. Kejatuhan yang begitu cepat dan mutlak. Dia terhuyung hayang dan terduduk. 2 orang polis mahkamah segera memapahnya bangun. Dewan mahkamah menjadi riuh. Hukuman berat itu menunjukkan ketegasan undang-undang dan betapa kejinya jenayah yang telah dilakukannya. Hakim mengetuk tukulnya sekali lagi untuk menenangkan keadaan dan meneruskan bacaan penghakiman. Tertuduh, Salmah binti Abdullah, dia memandang wanita yang duduk termenung di kerusi roda itu. Setelah didapati bersalah atas tuduhan bersubahat dan menipu, dan mengambil kira faktor usia dan keadaan kesehatan tertuduh, mahkamah dengan ini menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun. 15 tahun? Bagi seorang wanita tua yang uzur, ia umpama hukuman seumur hidup. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di sebalik tirai besi. Dia tidak memberi sebarang reaksi, hanya duduk kaku seperti patung. Mungkin baginya, segalanya sudah berakhir sejak lama dahulu. Akhir sekali, Diana. Bagi saksi, Diana, hakim berkata. Mahkamah mengambil kira kerjasama dan keterangan jujur beliau yang telah membantu siasatan dan membongkar rancangan pembunuhan. Mahkamah akan mempertimbangkan kerjasama ini untuk meringankan tuduhan bersubahat menipu yang akan dibicarakan dalam perbicaraan berasingan. Dia terlepas dari hukuman penjara yang berat, tetapi harga yang dibayarnya ialah hidup dengan rasa bersalah dan nama yang tercemar seumur hidup. Ketukan tukul terakhir hakim bergema, menandakan perbicaraan telah tamat. Hukuman telah dijatuhkan, keadilan telah ditegakkan. Farid diheret keluar dalam keadaan ketakutan yang melampau. Dia menjerit-jerit dan memaki hamun, tetapi tiada siapa yang peduli. Makcik Salmah juga dibawa pergi. Ketika kerusi rodanya melintasi saya, dia tiba-tiba mengangkat kepala dan memandang saya. Dalam matanya yang kosong, saya tidak nampak sekelumit pun penyesalan, hanya kebencian yang menyeramkan. Saya melangkah keluar dari mahkamah dan memandang ke langit biru. Angin sepoi-sepoi bahasa meniup, membawa rasa lega dan damai. Segala dendam dan kebencian seolah-olah lenyap bersama-sama dengan perbicaraan itu. Saya tidak merasa gembira atau puas. Di hati saya, hanya ada ketenangan. Babak paling gelap dalam hidup saya telah berakhir secara rasmi. Atuk memegang tangan saya dan berkata dengan hangat, "Jom kita pulang, cucu Atuk. Kehidupan baru sedang menanti kamu." Saya tersenyum dan mengangguk. Ya, kehidupan baru yang bebas dari bayang-bayang penipuan dan kebencian. Masa depan yang cerah. Perjalanan saya belum berakhir. Ia baru sahaja benar-benar bermula. Saya telah bangkit dari abu, lebih kuat dan tabah daripada sebelumnya.
Dan saya tahu, di hadapan saya terbentang langit yang luas untuk saya terokai. Selepas perbicaraan, kehidupan saya beransur-ansur kembali ke rentak normal, tetapi ia adalah satu kenormalan yang sama sekali baru. Tiada lagi malam-malam tanpa tidur karena kebimbangan, tiada lagi hari-hari yang dihabiskan dalam ketakutan dan keraguan. Saya merasakan satu kedamaian sejati yang datang dari lubuk jiwa saya. Atuk menunaikan janjinya. Dia mula membimbing saya ke dalam dunia pengurusan kumpulan Wira Perkasa. Beberapa hari pertama benar-benar memenatkan. Beban kerja yang banyak, mesyuarat-mesyuarat tegang yang berlarutan berjam-jam, keputusan-keputusan yang boleh mempengaruhi nasib ribuan orang. Bagi saya yang seumur hidup hanya biasa dengan kerja-kerja dapur, ia adalah satu cabaran yang amat besar. Kadang-kadang, saya merasa putus asa, merasa tidak mampu memikul tanggung jawab yang berat ini. Tetapi setiap kali saya melihat gambar arwah ibu bapak saya, setiap kali saya teringat pesan Atuk, dan setiap kali saya teringat apa yang telah saya lalui, saya akan menguatkan semangat saya semula. Saya menenggelamkan diri dalam kerja. Saya belajar daripada Atuk dan para pengarah kanan kumpulan. Saya membaca buku, mengikuti kursus-kursus eksekutif. Saya tidak takut pada kesukaran atau cabaran. Perlahan-lahan, saya mula menguasai selok-belok kerja. Pandangan dan keputusan yang saya berikan mula mendapat penghormatan dan pengiktirafan, seolah-olah DNA perniagaan ayah saya telah bangkit di dalam diri saya. Saya bukan sahaja belajar cara membuat uang, tetapi juga cara membelanjakannya dengan bermakna. Penderitaan saya sendiri membuatkan saya lebih peka terhadap penderitaan wanita lain. Hati saya tersentuh apabila melihat mereka yang bernasib malang seperti saya, terutamanya mangsa-mangsa keganasan rumah tangga. Saya tahu mereka, seperti saya dahulu, sunyi, takut, dan tidak mempunyai tempat bergantung. Suatu petang, saya menyuarakan ide saya kepada Atuk. Atuk, cahaya nak tubuhkan sebuah yayasan amal. Atuk memandang saya dengan pandangan menyokong. Apa saja yang kamu nak buat, Atuk akan sokong. Siapa yang kamu nak bantu? Cahaya nak bantu wanita dan kanak-kanak mangsa keganasan rumah tangga. Cahaya nak bina rumah perlindungan untuk mereka, sediakan bantuan guaman dan psikologi, dan bagi mereka latihan kemahiran supaya mereka boleh berdikari. Cahaya tak nak ada wanita lain di dunia ini yang lalui neraka yang sama macam Cahaya. Ide saya mendapat sokongan penuh daripada Atuk. Yayasan Amal Sinar Harapan ditubuhkan dengan pantas menggunakan dana daripada kumpulan. Saya menguruskan yayasan itu secara langsung. Kerja baru ini memberi saya kegembiraan dan makna hidup yang tidak pernah dapat diberikan oleh uang atau kuasa. Setiap hari, saya berhadapan dengan pelbagai kisah dan nasib. Wanita-wanita yang menjadi cacat dipukul suami, kanak-kanak yang hidup dalam ketakutan akibat deraan bapa. Saya mendengar cerita mereka, bersimpati, dan memberi mereka kekuatan dan keyakinan melalui kisah saya sendiri. Saya melihat diri saya pada mereka, lemah, tidak berdaya, tetapi di dalam hati mereka, ada keinginan yang kuat untuk hidup dan bangkit. Sinar Harapan bukan sekadar nama, ia menjadi simbol harapan. Kami membina rangkaian rumah perlindungan di seluruh negara. Ribuan wanita dan kanak-kanak telah dibantu. Mereka bukan sahaja diberi tempat tinggal yang selamat, tetapi juga diberi kaunseling, diajar kemahiran, dibantu mencari pekerjaan, dan melangkah keluar dari bayang-bayang gelap masa lalu mereka dengan penuh keyakinan. Suatu hari, saya menerima sepucuk surat. Tulisannya tidak kemas, tetapi penuh dengan keikhlasan. Kepada Cik Cahaya. Saya adalah wanita yang pernah Cik Cahaya jumpa di rumah perlindungan setahun lalu. Masa itu, saya datang dengan hati yang hancur dan badan yang penuh luka. Saya rasa hidup saya dah berakhir, tapi cerita dan bantuan Cik Cahaya telah menyelamatkan saya. Sekarang, saya dah ada kerja tetap di kilang jahit, dan anak saya pun dah kembali ke sekolah. Kami dah mulakan hidup baru. Terima kasih kerana membawa sinar ke dalam hidup kami. Selepas membaca surat itu, saya tidak dapat menahan air mata, tetapi ini adalah air mata kegembiraan. Saya telah menemui misi hidup saya. Saya tidak lagi hidup untuk diri saya sahaja. Saya hidup untuk wanita-wanita malang di luar sana. Hidup saya benar-benar menjadi bermakna. Saya telah mengubah penderitaan masa lalu menjadi sumber kekuatan, menjadi api yang menghangatkan jiwa-jiwa yang kedinginan. Dan saya percaya, di surga, ibu bapa saya sedang tersenyum bangga melihat anak perempuan mereka. 3 tahun telah berlalu sejak penghakiman terakhir dijatuhkan.
Masa sememangnya obat yang ajaib? Ia tidak memadamkan parut yang terukir di jiwa, tetapi ia mengajar saya cara untuk hidup dengannya, mengubah kenangan pahit menjadi sebahagian daripada kekuatan yang senyap dan teguh. Kehidupan saya bukan lagi badai atau pertarungan yang meletihkan. Ia adalah kedamaian dalam arti kata sebenar, kedamaian yang diperoleh dengan darah dan air mata. Fajar baru yang begitu saya dambakan pada malam yang paling gelap, kini menjadi hari-hari yang dipenuhi dengan cahaya matahari dan makna. Saya tidak lagi tinggal di hospital atau bilik mesyuarat yang tegang. Rumah saya kini adalah rumah agam warisan keluarga Arsyad yang dahulunya asing, kini menjadi tempat perlindungan yang sebenar. Saya tidak banyak mengubah struktur rumah itu, cuma saya menanam banyak bunga, terutamanya pokok bunga Tanjung, sempena nama saya. Setiap pagi apabila saya membuka mata, saya dapat menghidu haruman yang segar dan merasakan kehidupan yang mekar. Hari ini adalah hujung minggu yang cerah. Daripada ke ibu pejabat kumpulan, saya menghabiskan pagi saya di taman permainan community yang dibina di satu sudut taman rumah agam. Ia adalah sebahagian daripada Yayasan Sinar Harapan, sebuah ruang permainan percuma untuk semua kanak-kanak di kawasan itu, terutamanya mereka yang datang dari latar belakang yang sukar. Saya duduk di buayan di bawah naungan pokok sena yang rendang, memerhatikan kanak-kanak bermain dengan senyap. Ketawa riang mereka, jeritan nakal mereka, adalah musik yang paling indah dan ubat yang paling mujarab yang pernah saya dengar. Seorang wanita muda yang kelihatan beberapa tahun lebih tua daripada saya, memimpin seorang kanak-kanak perempuan berusia kira-kira 5 tahun, menghampiri saya dengan teragak-agak. Saya mengenalinya. Dia adalah salah seorang ibu tunggal pertama yang dibantu oleh yayasan untuk melarikan diri dari suami yang ganas. Cik Cahaya, dia menunduk, suaranya penuh dengan rasa terima kasih. Saya datang nak ucapkan terima kasih sekali lagi. Anak perempuannya bersembunyi di belakang ibunya, tetapi matanya yang hitam dan besar memandang saya dengan rasa ingin tahu dan kagum. Saya tersenyum dan bangun, memegang tangannya. Jangan panggil Cik Cahaya, panggil saja Cahaya. Anak awak sihat dan comel. Saya menunduk dan mengusap kepala kanak-kanak itu. Hai, seronok main di sini? Kanak-kanak itu mengangguk. Ya. Gelongsorni paling tinggi. Kalau begitu, pergilah main sepuas-puasnya, saya berkata kepada kanak-kanak itu dan berpaling kepada ibunya. Kebahagiaan awak berdua adalah ucapan terima kasih yang paling berharga untuk saya. Mata wanita itu berkaca. Dia tidak tahu bahwa dengan membantunya, saya juga sedang menyembuhkan diri saya sendiri. Satu senyuman, satu kehidupan yang diselamatkan, sedikit demi sedikit memadamkan hantu masa lalu saya. Kadang-kadang, pada malam yang sunyi, saya akan teringat tentang mereka, orang-orang yang pernah menjadi sebahagian penting dalam hidup saya, sebelum menjadi penderitaan yang melampau. Mejar Aslan, yang kini menjadi orang kanan saya, kadang-kadang akan memberitahu saya berita tentang mereka. Farid, yang dijatuhi hukuman mati, dikatakan menghabiskan hari-hari terakhirnya dalam rasa bersalah dan kegilaan. Dia tidak membuat rayuan. Mungkin di hadapan maut, barulah dia sadar akan dosa-dosa dahsyat yang telah dilakukannya. Pada hari hukuman gantungnya, saya tidak pergi, saya tidak mau tahu. Bagi saya, lelaki itu sudah mati pada malam dia membuang saya ke tempat sampah. Tiada lagi kebencian di hati saya. Hanya rasa kosong dan kasihan terhadap manusia yang memusnahkan dirinya sendiri karena ketamakan dan kekejaman. Ibunya, Mak Cik Salmah, tidak dapat menahan kejutan melihat anak tunggalnya menerima balasan. Dia menghabiskan beberapa tahun terakhirnya di penjara dengan badan yang uzur dan pikiran yang keliru, sebelum meninggal dunia karena sakit. Satu pengakhiran yang menyedihkan, tetapi itulah balasan yang setimpal untuknya, yang seumur hidup menabur kejahatan. Diana, selepas mendapat keringanan hukuman karena memberi keterangan, telah menghilangkan diri dari bandar. Dia dikatakan telah menjual semua hartanya, meninggalkan suaminya yang tua, dan pergi ke tempat yang tidak diketahui sesiapa. Manusia realistik sepertinya mungkin akan memulakan pemburuan baru di tempat lain. Tetapi saya percaya, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya akan jatuh ke tanah juga. Karma yang telah dikumpulkannya pasti akan mencarinya suatu hari nanti. Masa lalu benar-benar telah tinggal di belakang saya, seperti sebuah buku lama yang telah ditutup. Saya tidak lagi menyimpan dendam atau merasa sakit. Saya telah belajar untuk melihatnya sebagai satu ujian dan pengajaran yang berat daripada takdir, yang telah menjadikan saya lebih matang dan kuat.
Saya menolak kerusi roda Atuk di sepanjang laluan batu di taman. Selama 3 tahun ini, kesehatan Atuk semakin merosot. Penyakit yang dihidapinya selepas perbicaraan telah meragut sebahagian besar tenaganya. Kini, dia tidak dapat berjalan sendiri, tetapi pikirannya masih tajam dan cerdas. Atuk masih menjadi mercusuar dan sokongan moral yang paling kukuh untuk saya. Nampak gembira betul kamu hari ini, Atuk berkata perlahan, memandang saya dengan mata yang mesra. Ya, Atuk, tengok budak-budak nih, rasa hidup nih bermakna sangat. Saya membetulkan selimut nipis di kaki Atuk. Atuk tersenyum dan mengangguk, kamu dah buat lebih dari apa yang Atuk harapkan. Arwah ibu bapak kamu di sana pasti bangga sangat dengan kamu. Kami duduk di bangku di bawah pokok bunga. Atuk memandang jauh ke arah taman permainan, di mana ketawa kanak-kanak masih bergema. Cahaya, Atuk memanggil, suaranya sedikit termenung. Kamu pun dah nak masuk 30 kerapaan? Tak terfikir kenak cari pasangan hidup? Saya diam. Saya tahu Atuk risaukan kebahagiaan saya, tetapi parut di hati yang ditinggalkan oleh Farid kadang-kadang masih berdenyut. Ia membuatkan saya takut. Takut untuk memberi kepercayaan kepada lelaki lain. Belum lagi, Atuk, saya menjawab perlahan. Sekarang Cahaya ada Atuk, ada kerja, ada budak-budak yayasan. Ini semua dah cukup. Atuk mengeluh dan memegang tangan saya. Tangannya yang kurus dan berkedut, tetapi masih hangat. Atuk tahu apa yang kamu dah lalui. Tapi bukan semua lelaki di dunia ini jahat macam binatang tuh. Jangan sebab sebatang pokok yang reput, kamu tinggalkan seluruh hutan, cucu Atuk. Hati kamu tuh berhak untuk dicintai semula. Atuk pun dah tak lama lagi. Harapan terbesar Atuk ialah nak tengok kamu betul-betul bahagia. Kata-kata Atuk membuatkan hidung saya terasa pedih. Saya menyandarkan kepala saya ke bahu Atuk. Bahunya yang kurus, tetapi masih tegap seperti gunung. Baiklah, Atuk. Bila Cahaya dah bersedia nanti, Cahaya akan buka hati. Tepat pada ketika itu, Major Azlan datang dengan pantas. Tan Sri, Cik Cahaya, Encik Hazik dah sampai. Saya mengangkat kepala dan melihat seorang lelaki tinggi lampai yang memakai kemeja putih dan seluar haki sedang menunggu di hujung jalan. Dia mempunyai wajah yang kacak dan ceria, dan terutama sekali, matanya yang sangat jernih dan baik, menampakkan kecerdasan dan kelembutan. Dia adalah Encik Hazik, arsitek utama yang saya pilih untuk proyek pembinaan pusat sokongan komuniti baru yayasan, proyek terbesar dan terpenting bagi saya. Dia adalah seorang arsitek muda yang berbakat, terkenal dengan reka bentuk mesra alam yang harmoni dengan alam semula jadi dan penuh dengan nilai kemanusiaan. Encik Hazik menghampiri, menunduk hormat kepada Atuk, dan kemudian menghulurkan tangannya kepada saya. Selamat pagi, Cik Cahaya. Saya dah baca dengan teliti idea-idea Cik untuk proyek ini, sangat mengagumkan. Satu penghormatan dapat bekerja sama dengan Cik. Dia tersenyum dengan sangat mesra. Satu senyuman yang tidak mempunyai kepura-puraan atau perhitungan, hanya keikhlasan. Apabila tangan kami bersentuhan, tiba-tiba satu renjatan ringan terasa. Saya sedikit terkejut dan segera menarik tangan saya. Selamat pagi, Encik Hazik, terima kasih kerana sudi terima tawaran ini. Saya pun dah tengok karya-karya Encik, memang hebat. Kami mula berbincang tentang kerja. Dia bercerita tentang ide-ide reka bentuknya, tentang mewujudkan ruang terbuka yang dekat dengan alam, tentang menjadikannya bukan sekadar tempat tinggal, tetapi ruang yang menyembuhkan jiwa yang terluka. Dia bercakap dengan penuh semangat, matanya bersinar dengan impian. Saya mendengar dengan tekun, terpikat sepenuhnya dengan idea-ideanya, dan dengan dirinya sendiri. Dia berbeza dengan lelaki-lelaki yang pernah saya temui. Dia tidak bercakap tentang uang atau keuntungan. Dia bercakap tentang manusia, emosi, dan membina nilai yang mampan. Tanpa sadar, saya menjeling ke arah Atuk. Atuk sedang memerhatikan kami dengan senyap, dan di bibirnya terukir senyuman yang baik hati, satu senyuman yang penuh makna dan kepuasan. Petang itu, langit cerah membiru, dan cahaya matahari keemasan membanjiri seluruh taman. Ketawa kanak-kanak masih tidak berhenti. Kehidupan terus berjalan, penuh dengan keindahan dan kejutan. Masa lalu telah tinggal di belakang, seperti mimpi ngeri yang hilang apabila fajar menyingsing. Masa kini adalah kedamaian, kerja-kerja yang bermakna, dan masa depan, mungkin sedang mula terbuka di hadapan mata saya, bersama-sama dengan seorang lelaki yang mempunyai senyuman hangat dan mata yang baik. Fajar saya, fajar yang paling gemilang,
Tidak lagi jauh. Ia sudah ada di sini. Para penonton sekalian, kisah Cik Cahaya yang baru saja kita ikuti bersama pastinya telah meninggalkan kesan yang mendalam di hati kita semua. Mungkin kemarahan terhadap kekejaman Farid dan keluarganya, simpati terhadap seorang wanita baik yang ditolak ke lembah neraka, dan akhirnya kepuasan apabila keadilan ditegakkan. Tetapi di sebalik plot yang mendebarkan dan pertarungan minda yang sengit, kisah ini mengandungi pengajaran dan nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam yang boleh kita terapkan dalam kehidupan untuk menjadi lebih baik dan lebih tabah. Pengajaran pertama dan paling mendalam ialah tentang semangat untuk terus hidup dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi di dalam diri setiap manusia, terutamanya wanita. Pada saat nazak di tempat pembuangan sampah, Cik Cahaya boleh sahaja menyerah, membiarkan dirinya ditelan oleh takdir yang kejam. Tetapi dia memilih untuk berjuang. Sekecil-kecil percikan harapan dari kompas ayahnya sudah cukup untuk menyalakan api semangatnya untuk terus hidup. Ini mengajar kita bahwa tidak kira betapa gelap dan terdesaknya keadaan, kita tidak boleh sekali-kali berputus asa. Di penghujung kegelapan, disitulah bermulanya cahaya. Kita mungkin terluka, kita mungkin jatuh, tetapi kita tidak boleh kekal menjadi mangsa selamanya. Carilah walau sekecil manapun cahaya, genggam ia, dan jadikan ia kekuatan untuk bangkit. Karena hanya apabila kita menyelamatkan diri kita sendiri, barulah seluruh dunia akan dapat membantu kita. Namun, Cik Cahaya tidak berjuang sendirian, dan inilah pengajaran berharga yang kedua. Dalam kesusahan yang melampau, dia menemui semula asal-usulnya, menemukan semula pelukan seorang datuk yang perkasa yang melindunginya. Kehidupan ini, dalam sesetengah aspek, adalah adil. Apabila ia mengambil sesuatu daripada kita, ia akan memberi ganti dengan sesuatu yang lain. Pelukan Atuk adalah ganti rugi untuk tahun-tahun sunyi dan malang Cik Cahaya. Ini mengingatkan kita tentang pentingnya keluarga dan hubungan sejati. Kadang-kadang, kita terlalu asyik dengan hubungan sosial dan cinta yang gah, sehingga kita lupa bahwa tempat perlindungan yang paling tenang dan kukuh adalah darah daging kita sendiri yang menyayangi kita tanpa syarat. Jangan ragu untuk meminta bantuan, jangan malu untuk bergantung pada keluarga, karena keluarga bukanlah tempat untuk menghukum, tetapi tempat untuk menyembuhkan dan memberi kekuatan. Dan mungkin pengajaran yang paling manusiawi dan bermakna dari kisah ini ialah bagaimana Cik Cahaya mengubah penderitaannya menjadi satu misi besar untuk masyarakat. Dengan harta dan kuasa yang besar, dia boleh sahaja hidup mewah, atau terus tenggelam dalam kepuasan membalas dendam. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia memilih jalan yang lebih sukar tetapi lebih mulia. Dia menggunakan parutnya untuk memahami dan memujuk penderitaan wanita lain. Yayasan Sinar Harapan bukan dibina dengan uang semata-mata. Ia lahir dari empati, belas kasihan, dan hati yang pernah hancur berkecai. Ini menunjukkan bahwa nilai agung seseorang bukanlah terletak pada berapa banyak uang yang dimilikinya, tetapi pada apa yang telah dilakukannya untuk orang di sekelilingnya. Kita boleh mengubah lumpur masa lalu menjadi taman untuk masa depan, mengubah penderitaan pribadi menjadi kekuatan untuk menyebarkan kasih sayang dan harapan. Itulah kemenangan yang paling gemilang, kemenangan bukan sahaja untuk diri sendiri, tetapi untuk kehidupan. Akhir sekali, kisah ini mengajar kita perbezaan antara dendam dan keadilan. Keadilan ialah apabila orang jahat diadili oleh undang-undang dan menerima balasan atas perbuatan mereka. Tetapi dendam yang sejati bukanlah dengan melihat musuh kita menderita, tetapi dengan menjalani kehidupan yang bahagia dan cemerlang yang tidak akan pernah dapat mereka capai. Cik Cahaya telah melakukannya. Dia membiarkan undang-undang menegakkan keadilan, manakala dia sendiri memilih untuk melangkah ke hadapan dan membina kehidupan baru yang bermakna. Dendam yang terbaik ialah dengan hidup dengan baik, membiarkan masa lalu menjadi pengajaran, bukan beban. Itulah pembebasan dan kedamaian yang sebenar. Sebagai makluman, cerita di atas adalah rekaan semata-mata untuk menyampaikan pengajaran dan nilai-nilai kemanusiaan. Sebarang persamaan watak, tempat, dan kejadian adalah secara kebetulan dan tidak bertujuan untuk mengkritik mana-mana individu atau organisasi tertentu. Jika kisah Cik Cahaya menyentuh hati Anda, dan jika pengajaran yang kita kongsi bersama memberi Anda motivasi dan keyakinan dalam hidup, jangan teraga-aga untuk menekan butang suka dan berkongsi video ini dengan orang yang Anda sayangi. Dan yang paling penting, langganlah saluran Senja Tenang dan aktifkan lonceng pemberitahuan, supaya kita dapat terus berkongsi kisah-kisah kehidupan yang penuh inspirasi dan makna di masa hadapan. Semoga Anda dan keluarga sentiasa sehat dan sejahtera,
dan semoga Anda sentiasa dapat menemui fajar gemilang Anda sendiri selepas setiap badai.